Okey, kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan baca kita Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kita bertemu pada malam ini dan tujuan saya buat live pada malam ini sahabat-sahabat tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan pencerahan lah. Sebab saya terima banyak video-video dan juga poster-poster yang membuat tuduhan yang berbagai kepada saya. Okey, dan tuduhan-tuduhan itu sangat berat lah. Sangat berat. Saya boleh kongsikan sikit kat sini bagi mereka yang melihat atau menonton di Facebook. Okey, mereka yang menonton kat Facebook. Okey, mungkin boleh tengoklah. Okey. Dan sebenarnya saya telah pun share dengan sahabat-sahabat. Saya share dengan sahabat-sahabat tentang satu poster. Dan kerana sebab itulah saya mengambil keputusan untuk membuat live pada malam ni untuk memberikan penerangan dan penjelasan lah. Okey, dan kerana bagi saya tuduhan itu terlalu berat. Okey, walaupun ada sebahagian dalam tulisan tu ada kebenarannya, tapi sebahagian besarnya adalah satu pembohongan lah. Okey, satu pembohongan yang saya akan buktikan pada malam ni. InsyaAllah saya akan kongsi dengan sahabat-sahabat semua. Sekejap kat sini. Okey, inilah yang ditulis dan posternya agak besar juga yang disebarkan di seluruh orang kata social media. Okey, oleh Pseudo Science Watch. Pseudo Science Watch, saya tak tahu siapa di belakang dia, tapi kalimah-kalimah yang digunakan tu subhanallah, sangat luar biasa lah. Okey, it is confirmed now, government is officially tersontot. Okey, itu tak ada masalah. Isu yang kami nak highlight hari ini bukan pasal Gigamet saja tapi mengenai Islamic Scholar. Okey, saya diiktiraf sebagai Islamic Scholar lah. Walaupun saya sendiri tak adalah rasa saya Islamic Scholar pun. Tapi yang best kat ni, yang tiba-tiba jadi bodoh, bingai serta money game scam. Okey, itulah yang tuduhan yang dibuat kepada saya dan bagi saya sangat berat lah. Okey, tuduhan yang sangat berat. Okey, dan hingga sekarang saya banyak berhadapan dengan orang kata satu yang orang kata menyentap jiwa kita lah. Okey, dan kesan daripada fitnah ini besar sebenarnya sahabat-sahabat Sebab itulah dalam Al-Quran Allah sebut al-fitnatu asyaddu minal qatl. Maknanya fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Kenapa? Kerana fitnah ni sahabat-sahabat dia terlalu besar, dia terlalu hebat kesannya pada kita. Yang pertama bila fitnah ini tersebar, okey, dan sebelum ini pun lagi sebenarnya apabila so-called Ustaz Lariba dia telah tag saya, telah tag dan telah tagkan Yusim mengatakan apa nama ni menyentuh saya secara direct. Okay, ni tengok profesor ni apa nama ni terlibat dengan apa promosi scam punya projek dan sebagainya. Dan dia tag pada universiti dan sehingga saya dipanggil oleh pihak universiti, dipanggil oleh number one lah. Okey, oleh Vice Chancellor dipanggil dan tunjuk kepada saya, ni apa cerita ni Dr. Nick. Ini big boss kita tengah kerja dan saya masih lagi belum pension pada masa itu, lebih kurang 2 bulan, 3 bulan sebelum pension dipanggil ditunjukkan. Ini betul ke you Dr. Nick? Okay, saya kata betul lah Datuk. Okey, so apa cerita ni? So saya pun tengok namanya yang ditulis itu yang buat posting mula-mula sekali sebelum Ustaz Lariba atau so-called Lariba lah. Okey, dia tunjukkan namanya Adli Adli ni orang pertama yang menyebarkan fitnah lah. Okey, yang cuba mengaitkan saya dengan universiti. Sedangkan perbuatan apa yang saya lakukan itu adalah bersifat personal tapi kebetulan saya memang bekerja dekat UC, maka dekat UC hingga saya dipanggil. Dan dia memberi kesan yang sangat berat lah sebenarnya memberikan kesan yang sangat berat sebab kita tengah bekerja kan dia dipanggil oleh top level punya pentadbir Vice Chancellor ni. Jadi itu memberi kesan yang sangat buruk lah bagi kita, bagi saya sendiri personally Kemudian selepas itu pula selepas saya pension, saya terlibat dengan beberapa program lah. Antaranya saya terlibat dengan sebagai rent, real estate. Dia panggil
real estate negotiator dengan satu syarikat dia kata agensi lah, agensi hartanah. Dan kerana tersebarnya yang call account fraudster ni, maka saya telah diarahkan untuk resign. Itu nak tunjukkan sahabat-sahabat kesan fitnah ni sangat besar sebenarnya. Dan dalam acap kali saya di share oleh kawan-kawan poster ni. Cuma bila saya cari balik poster ni dah tak jumpa dekat Facebook. Saya tak pasti sama ada Facebook sudo sains ni telah pun dibatalkan oleh pihak Facebook, tak tahu. Tapi walaupun begitu saya sempat untuk screenshot bahagian ini yang dia keluarkan gambar saya ni. Saya tak tahu siapa dia, wallah alam. Dan bagi saya, kalau dia betul-betul berani, sepatutnya ditunjukkan dirilah. Jangan berselindung di sebalik screen macam ni kan. So senang kita nak berurusan ini dia menyuruh, tapi insyaAllah kita boleh cari sebenarnya boleh cari, tidak salah dalam menggunakan khidmat mereka yang profesional. Mereka boleh carilah siapa di belakang di sebalik ni kan. Kita ada berbagai-bagai penguat kuasa yang boleh mengambil tindakan lah. Asalnya memang saya bercadang sahabat-sahabat saya memang bercadang nak ambil tindakan undang-undang lah, termasuk membuat report polis sebab ini adalah fitnah. Walaupun dikatakan bahawa saya memang promote, ada fakta yang betul di dalam apa yang disiarkan, tetapi banyak tak betul lah. Nanti saya akan pergi kepada teks yang ditulis kat sini. Tapi banyaknya tak betul. Jadi dia adalah fitnah. Jadi saya boleh je buat sebab memang ada protokol undang-undang. Kalau sesiapa yang menyebarkan fitnah dengan niat memburukkan dia, menjatuhkan maruah dia, sebenarnya dia ada protokol undang-undang yang kita boleh sebenarnya membawa kes ini ke mahkamah lah untuk dibicarakan. Walaupun saya pernah memberitahu bahawa ini satu fitnah, maka admin pseudoscience ni telah pun menjawab. Dia kata apa? Fitnah apa benda betul? Betul. Sebahagian saya akui, sebahagiannya betul maklumatnya, tapi sebahagian besarnya adalah satu fitnah yang sengaja nak buruk-burukkan saya, walaupun saya dah tak ada kaitan lagi dengan USIM, tapi masih lagi letak saya sebagai pensyarah. Dan saya tidak have nothing to do with USIM anymore. Saya dah retire, saya dah berhenti, dan saya pun tidak ada kaitan pun sebenarnya dengan Gigamax pun sekarang. Jadi saya juga minta sahabat-sahabat yang masih lagi ada video saya dah minta, ada beberapa sahabat yang minta video saya masih tersebar, walaupun saya dah delete keseluruhan video tu, masih ada sahabat yang menyebarkannya. Saya minta secara baiklah untuk mereka keluarkan, atas asas kemanusiaan lah, sebab sebenarnya dia memberi kesan tekanan kepada saya bila video tu masih tersebar, sedangkan saya memang dah cuci tangan lah. Maksudnya saya dah tak nak lagi terlibat dengan Gigamax ni kerana beberapa sebab yang nanti saya akan share lah dengan sahabat-sahabat. Saya pergi kepada teks yang ditulis kat sini. Yang tadi saya dah jelaskan. Bahasa yang digunakan memang menyentap jiwa kita lah kalau orang yang, tapi saya cuba kawal dirilah. Malam ni saya minta dengan Allah SWT, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Saya tak nak emosi. Kalau ada apa soalan-soalan yang berkait dengan Gigamax, sahabat-sahabat boleh tanya. Boleh tanya dekat Facebook, tak boleh sebab saya tak ada akses kat Facebook. Saya cuma live saja. Tapi kalau sahabat-sahabat ada soalan dekat Zoom, boleh tanya soalan. Begitu juga dekat TikTok pun boleh tanya soalan dan saya cuba menjawab, dan saya akan cuba sedaya upaya sahabat-sahabat untuk tidak emosi. Kalau sahabat-sahabat rasa nak kutuk, nak maki saya pun, saya terbuka malam ni. Ahlan wa sahlan, boleh kata apa saja yang nak sahabat-sahabat luahkan. Saya akan cuba tersenyum. Saya cuba kontrol kontrol macho, kontrol kemarahan. Saya dah minta Allah Ta'ala tenangkan jiwa saya pada awal ni, sebab saya nak selesaikan masalah ini. Saya tak nak besar-besar, saya tak nak berpanjangan lagi benda ni. Baik, kita pergi kepada apa yang ditulis oleh sahabat kita Pseudoscience Watch ni. Saya tak tahu siapa dia. Kalau sahabat-sahabat boleh share siapa dia di belakangnya, boleh kita berkenalan dengan beliau. Dan kalau dia nak naik untuk kita live kita pun kita akan bagi peluang. Kalau kita nak masuk Zoom pun, saya dah bagikan link dekat Zoom. Dia nak jemput, saya tak jemput, nak kenal dengan Pseudoscience ni. Kalau dia memang gentleman, dia seorang yang ikhlas untuk memperbetulkan keadaan,
kalau betulkan kesalahan saya boleh menerimanya dengan hati yang terbuka, insya-Allah tidak ada masalah. Tapi jangan menyorok di sebalik skrin lah. Itu menampakkan kita ni tidak ikhlas, menampakkan kita ni tidak gentleman, menampakkan kita ni memang penakut, tidak gentleman kan. So kalau berani tunjuklah muka kan. Tunjuk muka biar semua orang kenal inilah dia, admin dia sebalik pseudoscience ni supaya nampak hebatlah. Dan kita akui ada banyak perkara yang orang kata yang didedahkan itu memang betul lah, tapi macam saya sebutkan tadi, okey, apa yang disebutkan sebahagiannya memang saya setuju, memang saya setuju ada sebahagiannya benar. Okey, saya tidak dapat nafikan benda tu, memang ada kebenarannya sebahagiannya, tetapi banyak yang palsu lah. Okey, dan apa-apa nak nak bertanya boleh, tidak ada masalah. Mungkin tadi Zul Hafiz dia dah kita rekod, kita akan cari dia nanti insya-Allah sebab sangat kurang ajar. Walaupun saya kontrol, tapi saya bila sebut kurang ajar tu maknanya saya marah lah. Tapi saya tidak gunakan kalimah-kalimah yang lebih kasar sebab dia buat apa nama ni. Tak apa, it's okay, no problem. Okay, saya cuba kawal, alright, insya-Allah. Okay, tak apa, kita apa nama ni, kita ignore je. Okay. Okay, tak apa, baik. So tadi dia sebutkan yang pseudoscience dia sebut antaranya, okey, nama saya disebut betul. Okey, saya dikata pensyarah dekat USIM, okey, tak betul sebab saya bukan lagi pensyarah itu dulu. Dulu memang pensyarah, saya dah pun resign lebih kurang 2 bulan yang lepas. Okey, yang dikata, sekejap saya nak tengok sekejap saya nak tengok. Saya rasa tak perlu saya share lah, sebab bila share nanti ada ada manusia-manusia yang kurang sioman. Lembut tu perkataan saya tu, kurang sioman tu macam lebih kurang gila, yang tidak waras pemikiran dia, yang pergi conteng-conteng dengan lukisan yang okey, yang hanya orang tak sioman sajalah yang melakukannya. Okey, saya masih lembut masih lembut suara, dia punya nada masih lembut, cuma perkataan itu agak mungkin sedikit kasar sikitlah, sebab bersesuaianlah dengan ketidaksioman mereka yang beri komen. Okey. Alright, sahabat-sahabat. Okey, saya bacakan sini. Nama betul, khidmat sebagai pensyarah saya sebutkan tadi tak betul. Berperanan sebagai dealer quantum matter dengan menumbuhkan di Alago team itu betul. Okey, ini tak betul. Menjadi dalam paling utama, ini tak betul. Ini fitnah. Dalam utama untuk money game scam, itu tak betul. Bukan saya dalam. Saya adalah seorang yang juga pelabur macam orang lain. Okey. Okey, nak cerita sikit sahabat-sahabat, kenapa saya boleh quote and quote terjebak lah. Okey, memang saya di-approach oleh seorang sahabat yang memang dia dalam tim quantum matter juga, dan dia juga bersama saya dalam tim apa nama ni, sebelum ini, Roy Q. Okey, so kami sahabat yang baiklah. Okey. So bila Roy Q agak slow, bukan dia scam, dia masih lagi berjalan sampai sekarang. Okey. Cuma bila harga kripto tu agak menjunam turun, so sistem martingale yang digunakan pakai dalam Roy Q ni tidak boleh dipakai pada masa itu kerana dia sentiasa membeli bila harga turun. Bila harga turun dia beli, harga turun dia beli, harga turun beli, artinya modal kita dah habis. Bila dah habis, bila harga tak naik, dia akan floating. Bila floating, tak boleh buat duit. Bila tak boleh buat duit, jadi orang tak akan terus bersama dengan Roy Q. Jadi sistemnya sangat bagus. Bila harga kripto tu bagus, dia akan okey, cantik. Memang kita boleh buat duit. Tapi bila harga kripto turun, jatuh, jadi dia tak naik-naik, itu jadi masalah. Jadi floating. Ramai sahabat-sahabat yang floating, ada yang 4-5 ribu, 10 ribu, ada ramai. Dan saya pun banyak ribu juga. Okey, tapi oleh kerana saya dah ada pernah terkena sebelum ni, maka saya keluarkan lebih awal lah sebelum harga menjunam turun. Jadi saya pun masih rugi tapi tidaklah banyak. Jadi sistem tu okey, cantik. Okey. Jadi bila sahabat yang baik dengan kita, sebulan dia boleh katakan setiap minggu dia akan bagi share. Okey, alhamdulillah hari ni saya dah untung 1 hari 1%, dia kan tunjuk income dia. Okey, saya pun kan tak apalah. Okey, lepas minggu, 2 minggu, 3 minggu dia share lagi, sejak dia share. Dia kata memang 100% untung. Jadi kita sebagai manusia ni sahabat-sahabat, bila sahabat baik kita yang ajak kita, dan saya tak pernah salahkan dia sebab saya sendiri yang melihat
Dan saya pun kata okey lah, tak apalah, saya join. Jadi peringkat awal bulan 4 ya, lebih kurang bulan 4 gitu saya join lah. Join dengan ya agak keadaan yang agak skeptikal juga. Saya pun memang rasa macam ya ke tak, ya ke tak kan. Saya masuklah. Saya masuk dalam $100 macam tu. Jadi bila saya masuk, the same day saya tengok dah income tu dah ada dah ada. Kita dah masuk, kemudian hari kedua pun masuk lebih kurang 1%. Tak banyak lah sebab $100, 1% RM1 je. $1 satu hari, $1 satu hari, kadang-kadang 40 sen satu hari. So bila dah berjalan cantik, maka saya rasa ni okey, tak ada masalah kan. What's up, nigga? What's up? Suck my dick, so you fucking bitch ass nigga. Fuck you fat. Fuck you, I fuck your mom. Siapa ni? Ya, maki-maki dekat sini ni. Okey, tak apa, it's okay. Okey, lagipun saya tak faham dia maki saya dalam bahasa Inggeris kan. Saya tak faham, tak apalah. Okey. Baik sahabat-sahabat. Kita balik kepada cerita kita tadi. Alright. Sekejap Okey. Baik, jadi bila saya dah masuk, dah mula dapat untung, saya pun tambah sampailah saya keseluruhan modal menjadi $7,000 $70,000. Dan sampai saat ini keuntungan dah 100%. So saya kalau ikut apa yang ada dalam Gigamex sekarang ni, ada lebih kurang $14,000, lebih kurang 50,000 RM lah. Okey, itu saya. Maksudnya kalau tersontot apa pun, maknanya saya adalah orang yang pertama dan antara yang banyak lah dalam tim kita yang melabur. Ada lagi tim kita yang memang saya punya introducer memang lebih banyak lah. Tapi saya di antara yang agak besar pelaburan. Jadi bila keadaan ini berlaku, maka saya juga adalah orang yang terkesan lah, dan saya pun sangat duka cita lah sebab duit tu dijangka, maknanya dia boleh memberikan apa nama ni, orang kata passive income bila dah pencen, okey, boleh membantu menambah pendapatan untuk menanggung keluarga dan sebagainya. Tapi dia tidak berlaku, dan dia hanya berlaku sekitar bulan 4, bulan 5, bulan 6, lebih kurang 3 bulan macam tu. Lepas tu stop sampai sekarang. Okey. Jadi itu pertama. Jadi bila sahabat yang dekat dengan kita meyakinkan kita, dan sandaran keyakinan dia adalah kepada Gabema. Dan Gabema ni satu NGO yang terkenal di kalangan mereka yang terlibat dengan cryptocurrency sejak sekian lama. Dan orang lama lah, otai lah dalam, boleh katakan, dalam cryptocurrency mereka terlibat dengan pelaburan, dan yang terbaru semasa mereka mempromosikan Gigamex ni, mereka juga telah menawarkan satu program diploma in cryptocurrency dalam blockchain, something like that. So bila Gabema bekerjasama dengan universiti tempatan untuk menawarkan satu diploma, bagi saya ia adalah something lah, maknanya mengangkat darjat di Gabema itu menjadi satu NGO yang boleh diyakini. Okey, jadi semakin bertambahlah keyakinan saya pada Gabema. Okey. Jadi itu di antaranya. Tapi bila saya masuk dan saya tambah apa nama ni, dia punya modal dia, sehinggalah sampai keuntungan lebih kurang $14,000. So tiba-tiba apa yang berlaku, tiba-tiba stop stop pembayaran, dan sekitar bulan 7 tu dah stop pembayaran dia. Jadi bila dah stop dengan alasan katanya ada DDoS attack, maknanya dikatakan juga ini semua maklumat yang diterima daripada leader lah. Saya leader kecil-kecil je. Ada leader yang lebih besar yang melabur juta-juta pun ada. Okey, USD jadi mereka lebih hebat, lebih tahulah, dan mereka ada hubungan yang rapat dengan developer, dikatakan begitu, dan dikatakan mempunyai hubungan yang rapat juga dengan apa nama ini, owner dia sendiri. Owner sendiri pun disebutkan asalnya mereka menyembunyikan, maknanya tidak beritahu, tapi akhir-akhirnya mereka menyatakan ada satu nama yang saya tak akan sebut dekat sini. Okey. Tak ajar dia Jadi saya minta maaf sahabat-sahabat saya tak boleh nak saya tak boleh nak screen siapa yang ku hajar, siapa yang tak ku hajar dalam okey, saya accept je, tapi memang mak bapak dia tak ajar dia lah, kesian kesian dia. Okey, jadi saya akan terus dengan apa nama ni,
dengan live, okey, dekat Zoom juga, tetapi tanpa ada penonton lah. Okey, sorry, tanpa ada penonton sebab saya tak tahu saya tak tahu siapa yang biadab, yang kurang dan siapa yang tidak biadab dan tidak kurang Jadi minta maaf sahabat-sahabat. Okey. Alright, okey. Jadi untuk menjawab, saya akan jawab sahabat-sahabat saya akan jawab sahabat-sahabat dekat tu, dekat apa Facebook, insya-Allah saya akan jawab, insya-Allah. Okey, cuma untuk malam ni okey. Itu cerita dia sedikit sebanyaklah macam mana saya boleh masuk dalam terlibat dengan Gigamax Okey, minta maaf sahabat-sahabat yang apa nama ni? Yang cuba nak masuk melalui Zoom kerana saya payah nak kawal yang puaka-puaka tu payah saya nak tapis saya tak kenal Alright, jadi saya minta maaf sahabat-sahabat yang nak masuk dekat ni, sahabat-sahabat boleh follow dekat TikTok saya dan juga sahabat-sahabat boleh follow dekat Facebook saya. Nak maki hamun nak apa semua kat sana boleh. Okey, sebab dia tidak mengganggu saya punya live lah. Okey, sebab bila live dekat Zoom ni dia sebab mereka boleh bercakap mereka boleh buat macam-macam jadi saya tak boleh kontrol. Okey. Baik sahabat-sahabat. Jadi berbalik kepada cerita saya tadi. Okey, bila cerita tadi bila saya masuk, okey. Dan bila saya masuk dalam Gigamax ni, okey. Dan masa tu okey, tidak ada masalah. Tapi bermula masalah pada bulan lebih kurang bulan 7 macam tu, bulan 7 bulan 8 dan stop maknanya dia punya withdrawal memang stop terus atas asal DOS attack lah. DOS attack ni macam jutaan orang join dia gunakan akaun fake account masuk jutaan orang dan membuat withdrawal dan dikatakan puluhan juta dah dibayar oleh Gigamax. Okey, itu maklumat yang diberikan kepada kita oleh leader kita lah yang ada hubungan dengan Gapima, ada hubungan dengan developer. Sejauh mana kebenaran berita itu wallahu a'lam. Saya tidak dapat pastikan dan tidak ada bukti yang kukuh lah mengatakan memang betul ada DOS attack, memang ada jutaan bayaran yang dibayar oleh Gigamax kepada unknown punya atau fake account tu, itu semua tidak dapat dipastikan kerana tidak ada bukti yang kukuh yang diberikan kepada kita. Okey. Jadi Gigamax oleh kerana quote and quote di-attack oleh DDoS attack tu, maka mereka telah membuat keputusan untuk apa? Untuk migrate kepada web 3.0 menggunakan Teramax. Okey. So setakat ini hari ini Gigamax memang dah tak ada, tak boleh nak akses, tetapi Teramax memang boleh diakses. Dan sehingga hari ini pun kita tengok, saya tengok berkomunikasi dengan beberapa leader yang top leader, mereka masih lagi berusaha untuk meyakinkan kepada para pelabur bahawa apa yang berlaku ialah real. Bukan scam dan bukan penipuan dan sebagainya. Itu adalah semata-mata proses. Tetapi kalau kita lihat perkara-perkara yang berlaku dalam Gigamax sekarang ni Teramax, semuanya ini ikhlas saya cakap, semuanya menguntungkan developer, menguntungkan owner. Saya buat contoh apa dia yang menguntungkan. Tidak ada satu benda pun yang menguntungkan yang menguntungkan dengan apa saja yang dibuat. Peraturan-peraturan baru yang dibuat semuanya menguntungkan developer ataupun owner dia. Yang pertama daripada asalnya kita boleh withdraw serendah $10. $10 dah boleh withdraw. Jadi mereka Gigamax ni, Teramax ni telah pun menaikkan daripada $10 Zoom naik sehingga $60. $60 baru boleh keluar. Maksudnya apa dia? Kalau orang yang masuk $100 dia dapat RM1 sehari, $1 sehari, dia kena tunggu, dia boleh keluar sehingga 60 hari. Artinya dia kena tunggu 2 bulan baru boleh keluar. Itu satu. Ini masalah pertama yang berlaku lah dalam Gigamax. Baik. Bila sampai peringkat begitu, kita kata tak apalah, kita tunggulah, biar kompon banyak-banyak, fine, tak ada masalah, kita pun tunggulah. Tunggu. Lepas kita withdraw, katalah dah cukup $60, kita nak withdraw, dia hold. Dia tak luluskan withdrawal yang pertama dan tidak boleh lagi withdraw yang kedua. Sehingga diluluskan withdrawal yang pertama dan dia mengambil bulan. Bahkan sampai sekarang pun ada lagi yang buat withdrawal tak lulus sampai sekarang.
So dia menampakkan, okey, saya nak kata scam saya tak berani sebab sampai sekarang pun masih berjalan. Kalau mereka scam, mereka kalau Gigaman ni scammer, mereka adalah scammer yang memang profesional, memang hebat dan sangat luar biasa dan memang kita salute lah. Sebab biasanya kalau scammer yang orang kata yang tidak profesional, yang amateurs, okey, mereka akan attack, okey, mengambil duit sebanyak-banyak mungkin, okey, and then bye-bye. Tapi mereka masih stay dekat sana, masih ada sampai sekarang dan sangat bijak kalau ini kalau saya buat assumption saja, kalau mereka itu scammer memang sangat hebat lah. Pertama, mereka daripada $10 boleh keluar jadi $60, maka duit kita tersangkut kat situ, jangan tempoh yang lama. Okey. Yang keduanya, bila kita dah ada $60 nak keluarkan, okey, dia kata okey, you kena approve yang pertama dulu baru you boleh approve yang kedua. So tak boleh nak withdraw. Jadi yang withdraw yang pertama tu dia tak luluskan. Dia dengan berbagai-bagai alasan, masih lagi sistem tak betul lah, okey, sistem masih lagi belum stabil lah, macam-macam. Sehingga kan orang tak boleh nak withdraw. Okey, tunggu withdraw tak sampai sekarang pun tak boleh withdraw. Okey. Kerana sistem tak stabil lah, macam-macam. Baik. Selepas itu berjalan macam tu, masih okey, dia punya apa nama ni, trading masih jalan, masih lagi untung, masih on the paper, masih dekat laptop kita boleh tengok, dekat sistem boleh nampak duit tu masuk hari-hari, masih berjalan. Tapi boleh berjalan, kita boleh nampak saja duit, macam saya boleh tengok ada $14,000 dekat situ, tapi 1 sen pun tak boleh keluar sampai sekarang. Okey, lepas tu mereka datang dengan ini menguntungkan, semuanya menguntungkan. Pertama menguntungkan mereka kerana lewatkan tempoh apa nama ni, daripada $10 kena tunggu $60 baru boleh keluar, itu menguntungkan mereka. Okey. Yang kedua, mereka datangkan dengan apa? Dengan sistem, ia kata okey, untuk memudahkan withdrawal, maka tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, okey, pelabur-pelabur yang bijaksana, okey, tuan-tuan kena beli Visa card. Visa card. Satu Visa card 500. Saya kata ini sistem gila ke apa? Minta maaf lah. Mungkin agak kasar, bukan nak marah. Cuma nak cerita apa yang ada dalam hati. Luahan perasaan orang kata. Kita tak ada tempat, tak ada pun setakat ni yang saya tahu di dunia ni nak beli Visa card. Visa card ni bukan Visa card credit card, ini Visa card, ya, debit card yang mana duit kita ada kat dalam tu kena bayar $500. Jadi ramailah, termasuklah saya ni, terpengaruh kerana sebab nak keluar, duit pun dah banyak, ada 14,000 dalam tu, nak keluarkan visa, nak keluarkan melalui visa. Okey, maka mereka pun menonjolkanlah beberapa leader, tengok siapa yang tak percaya, tengok ni scammer ke macam ni, ada debit card boleh keluar, tak, dia buat. Dia pergi shopping, dia tak, oh dah keluar, boleh keluar duit. Jadi ramailah yang terpengaruh, termasuklah saya. Dan ada yang lebih hebat, dipengaruhi oleh mereka, yang sampai $5,000 pun ada. Beli Mastercard sampai sekarang pun tak boleh pakai. Dan ada juga yang dapat kad sampai sekarang pun tak boleh pakai. Jadi duit 500 ke mana? Duit yang 5,000 ke mana? Semuanya menguntungkan Gigamax. Masuk semua ke dia. Lepas dah lama, kita boleh keluar satu lagi cara. Caranya macam mana? Caranya ialah top up 30%. Gila. Okey, minta maaf lah. Agak kasar, memang gila. Memang gila dan kuhajar dan minta maaf lah. Walaupun duit saya memang ada kat sana dan mungkin dengan sebab saya buat kenyataan sebegini, mungkin duit saya akan saya dah rela lah. Kalau nak ambil lah. Saya tak halal pun. Okey, tak halal pun kita jumpa di akhirat nanti, kita tuntut insya-Allah. Jadi gila punya sistem. Kita dah masuk, saya dah ada kat situ dah 14,000. Kalau saya nak top up 30%, artinya saya kena top up $2,000 lagi. $2,000 lagi, lebih kurang 10,000 nak kena top up. Gila punya kerja. Okey. Saya memang simpan ni dah lama sebenarnya. Saya dah banyak kali berbincang dengan tim kita nak keluarkan benda ni kan. Tapi saya tunggu tengok dengan harapan benda ni kembali pulih, dan benda ni memang sampai sekarang pun dijanjikan oleh leader-leader kita, memang dia akan okey pulih semua sekali walaupun dah 4-5 bulan. Maknanya stuck duit tu tak boleh keluar. Yang boleh keluar siapa? Yang boleh keluar mereka sebahagian kecil, entah berapa orang je. Yang boleh keluar yang telah pun top up. Memang ada boleh keluar duit. Tetapi siapa yang mampu? Bukan semua orang mampu. Saya nak keluar 10,000, saya never. Saya dah berjanji dan saya pun nasihat kepada tim saya, tak payah.
apa garanti kalau saya top up sekarang 30%, $10,000, $10,000 RM, saya top up, apa garanti yang saya dapat bahawa duit itu akan dapat saya keluarkan? Pula tu bukan boleh keluar terus semua. Kalau tak silap saya, satu hari boleh keluar 1% je. So kalau nak dapat 1% kena tunggu 100 hari. Lebih kurang 3 bulan kena tunggu. Gila punya sistem. Memang lebih teruk pada Yahudi lah. Ini jelas saya cakap lah. Saya dah simpan lama sebenarnya. Dan saya pun dah cerita dengan ramai kawan-kawan. Tapi ini yang berlaku. 30%. Jadi saya memang tak akan keluar lah. Saya tak akan cukup lah dengan apa yang ada. Jadi kalau saya tambah tu saya memang bodoh bertingkat-tingkat lah. Jahil murakab lah, bodoh bertingkat-tingkat lah. Dah lah bodoh sekali sebab keluar duit kena tak tahu nak kata scam tak scam, sampai sekarang masih bergerak lagi kan. Saya tak tahu. Tapi yang jelas ia banyak unsur-unsur penipuan lah bagi saya, unsur-unsur yang menekan pelabur sehingga mereka sampai sekarang tak boleh keluar deposit mereka. Modal tak boleh keluar sampai sekarang. Untung tak apalah, orang dah pejam mata sekarang ni. Bila kita orang kata melabur, pertama sekali yang kita nak adalah modal kita balik, dapat modal balik. Itu pelaburan yang pertama. Itu step pertama kalau kita melabur. Lepas tu ada keuntungan. Tapi kalau kita tak dapat untung pun, kalau kita dapat balik, kita punya modal pun alhamdulillah. Tapi ini tidak berlaku. Tidak berlaku sampai sekarang. Ada puluh ribu, ada ratus ribu, ada juta pun sampai sekarang tak boleh keluar. Jadi ini situasi dia. Ini situasi dia. Jadi saya juga merana sahabat-sahabat. Jadi sebab itulah apa yang saya tekankan. Okey, mungkin ada orang kata kenapa diam? Saya tak diam sebenarnya. Saya tidak diam. Sebenarnya saya berkomunikasi dengan tim saya. Okey, saya sentiasa memberikan update dengan mereka. Okey, dan nasihat kepada mereka, apa pandangan saya, contohnya nak top up. Okey, apa pandangan? So saya kata no, tak payah, cukuplah. Sehinggalah dia betul-betul, kalaulah dia bukan scammer, ataupun kalau kita kata dia scammer pun tapi dia setakat ni dia masih lagi beri peluang untuk keluarkan duit, okay fine, tak ada masalah. Tapi selagi mana benda tu tidak berlaku, jangan tambahkan beban yang sedia ada. So jadi kebanyakan tim saya memang tak ramai lah yang memang, kecuali yang ada duit betul-betul, memang dia gamble, orang kata nak, sebab dia nak keluar, dia top up 30%, itu pulang pada mereka lah. Tapi nasihat saya jangan, sebab tidak ada garanti, sebab sistem dia dan peraturan dia, rules dia boleh berubah anytime. Tuan-tuan, jadi sahabat-sahabat jadi sebab itulah yalah, dia ginilah sahabat-sahabat bila saya join, saya pertamanya saya di atas, semacam saya sebutkan tadi awal tadi, memang keyakinan saya pada Gabema. Tapi sekarang ni nampak Gabema pun tidak dapat berfungsi dengan sebaiknya dan tidak dapat mempengaruhi, dan katanya adalah usul-usul untuk orang kata kecualikan top up 30% tu, tapi saya tak nampak ia akan berlaku. Okey, sebab merugikan 30% kalau dia kecualikan, maka orang tak akan masuk, maka duit tak akan dapat balik lah. Maka dia tak akan bertambah duit mereka. Dia orang bisnes ni kalau mempunyai sikap ataupun mempunyai niat yang jahat untuk menipu, mereka tidak akan kembalikan, mereka tak akan longgarkan, mereka akan paksa juga orang masuk 30% itu. Okey, sebab itu cara mereka menarik orang supaya terus melabur entrepreneur. Okey, baik, itu sedikit sebanyak tentang Gigamax. Okey, baik. Okey, antara orang yang memberi komen yang agak kasar dan sinikal, yang agak sinis yang saya namakan dia Lariba lah. Okey. Lariba ada beri komen. Saya minta maaf saya tak panggil dia ustaz sebab saya tengok background dia bukan aliran agama. Jadi dia sebenarnya bukan ustaz lah. Saya membuat video khusus kepada Lariba menjawab dia sebab dia tag saya, dia tulis nama saya. Okey, dan dia tag dekat universiti Jadi sebab tu saya terpaksa menjawab. Jadi kalau dia tak tersentuh saya, kalau dia buat general punya statement, saya tak kisah, tapi dia sebut nama saya. Okey, jadi bila dia sebut nama saya kena jawab lah. Jadi itu sebabnya nama dia timbul lah, Lariba. Baik. Okey, siapa owner Gigamax? Gigamax ni dulu memang di peringkat awal, memang orang kata memang telah disorok lah. Habis-habisan ni semua katanya daripada Indonesia, katanya sebahagian daripada Malaysia, sebahagian daripada orang Cina, tapi last katanya orang Melayu kata ini sebahagian daripada leader jawab lah. Leader yang beritahu, okey, rupanya orang Melayu. Okey, so kalau orang Melayu Islam, saya nasihatkan taubat dan insaf lah, kembali ke bakar jalan dan
dan kembalikanlah duit orang tak salah, yang tak salah mereka yang melabur. Kalau tak nak bagi keuntungan pun tak ada masalah. Kami semua pelabur tak jadi masalah. Kalau tak bagi untung pun bagilah balik. Okey, permudahkan. Jangan orang lock-lock mana pusing-pusing sana macam keling Sorry. Maaf tak sepatutnya saya cakap. Okey, macam ular berbelit-belit sana, belit sini, pusing sana, pusing sini. Sebenarnya uh, cara yang mereka buat itu memang nampak mereka sebenarnya tak nak bagi duit balik. Itu cara dia. Jadi dia membayarkan. Nak keluar kena tambah duit. Nak keluar tak tambah duit. Apa cerita? Okey. Jadi sebenarnya mereka tidak tahu dia nak pegang duit kita. Dan mungkin puluhan juta, ratusan juta, wallah nak berapa jumlahnya. Jadi kalau anda seorang Melayu, anda adalah owner kepada Gigamex ni, okey, insaflah dah duit-duit yang anda ambil secara haram itu akan menjadi beban yang besar, bukan saja dunia tapi di akhirat. Anda tidak selamat. Anda tak selamat di dunia, tak selamat di akhirat. Okey, manusia-manusia yang terlibat bukan orang senang-senang. Saya tengok ramai sahabat-sahabat yang kumpul $10, $20, $50 masuk. Kan orang yang sangat susah, struggle nak dapat duit tapi tiba-tiba kamu dengan senang-senang ambil duit, rampas duit dengan cara yang sangat jahat jadi itu satu perkara yang tidak sepatut berlaku lah. Okey, jadi kalau kamu seorang Islam, Melayu, Islam, tahu dia percaya kepada balasan Allah Taala dunia akhirat, maka kembalikanlah wang sahabat-sahabat kita yang susah-susah khususnya, dan juga orang yang tak susah pun bila kita melabur kita nak untung kalau tak dapat untung pun tak apa, bagilah modal balik. Okey, jadi itu di antara perkara yang saya kata nak luahkanlah. Okey, ada orang tanya kenapa diam. Okey, sebenarnya sahabat-sahabat saya tak diam saya memang direct berkomunikasi dengan tim saya dalam, sebenarnya tak ramai pun tim bawah saya yang direct bawah saya sekitar 100 orang je, tak ramai. Okey, yang sahabat-sahabat yang leader-leader yang hebat-hebat tu memang ribu-ribu lah, puluh ribu sebab tu mereka dapat juta-juta pendapat saya tak banyak saya ada lebih kurang 100 orang yang direct bawah saya, itu pun 3 akaun. Okey, yang ramai bawah saya, okey, tim saya lebih kurang 500 orang. Okey, 500 orang. Tak sampai pun, dekat-dekat hampir 500 orang lah. Yang direct bawah saya lebih kurang 100 orang untuk 3 akaun. Yang ramai siapa dia? Ramai tim di bawah saya yang memang alhamdulillah saya dikurniakan pada masa itu tim-tim yang sangat hebat dan sangat luar biasa. Okey, dan mereka lah yang sangat agresif mempromosi. Tapi bila fitnah berlaku, bila fitnah dilemparkan, dia yang kena fitnah saya je. Saya tak tahu kenapa saya jadi pilihan untuk di-attack, untuk diserang, untuk difitnahkan. Okey, betul, saya akui saya memang mempromosi. Okey, kenapa saya promosi sahabat-sahabat? Okey, saya punya prinsip macam ni. Memang peringkat awal saya dah beritahu dekat saya punya sponsor, saya kata saya nak buat low profile, saya tak nak share, bahkan saya tak nak masuk pun dalam grup WhatsApp. Kenapa? Kerana saya tak nak, sebab bila saya dah tahu bila saya masuk apa-apa, kalau saya promote memang saya kena tembak. Especially kepada sahabat-sahabat kita daripada forex trader lah, sebab saya tembak mereka memang berat sebelum ni. Sebab memang patut ditembak sebab mereka buat benda haram. Yang jelas haram dan fatwa seluruh dunia mengatakan dia haram tapi bila saya buat satu benda yang halal, mereka akan attack, maka tembak, mereka akan buat fitnah dan sebagainya. Jadi saya faham benda tu akan berlaku. Jadi sebab tu saya bagi tahu dekat sahabat kat saya, okey, jangan masukkan dalam grup dan sebagainya. Jadi saya pun masuk diam-diam, saya pun buat pelan-pelan, mulakan 100. Lepas tu nampak cantik jalan, saya tambah lagi. Segala dia berjalan cantik. Bila jalan cantik, dan dia boleh bagi income yang orang kata passive income setiap hari setiap hari boleh keluar. Sebab semakin ramai tim bawah kita, semakin ramai orang membeli, semakin banyak orang deposit, semakin banyaklah kita punya commission dapat. Okey, selain daripada pelaburan kita. Jadi saya kata kalau aku ada masalah kewangan dan aku nak selesaikan masalah, aku nak pencen, aku rasa ramai lagi orang kat luar sana yang ada masalah yang sama, yang nak cari sumber pendapatan. Jadi atas asas itu, bukan masalah duit, saya tak nampak lagi berapa persen saya tak nampak. Saya nampak orang di luar ada masalah yang sama, masalah kewangan, dia nak dapatkan passive income tapi tak dapat, tak jumpa cara, maka saya dah jumpa. Maka sebab itulah saya share. Itu asas dia. Okey? Kalau saya memang dah tahu ini scam, wallahi sahabat-sahabat saya tak akan join. Kerja bodoh. Okay, kalau dah memang scam, duit berbelas ribu masuk kat situ dan tahu memang scam, memang bodoh lah. Layaklah saya dipanggil bodoh. Kalau memang jelas benda tu scammer dan saya masuk, itu memang saya bodoh. Saya akui lah, saya bodoh lah. Tapi saya masuk dalam keadaan saya tidak tahu bahawa itu adalah scam. Saya nampak dia adalah legit. Bahkan saya tanya dengan sahabat-sahabat, bahkan ada profesor-profesor, ramai profesor yang join juga dalam tim ni, mereka mengatakan this is a legit punya
apa nama ni business dan apa nama ni arbitrage yang berlaku is real dan dia make sense. Maknanya dia munasabah, acceptable. Sebab apa munasabah? Okey, sahabat. Kalau sahabat-sahabat tengok dalam social media sosial yang buat promosi, okey, letak gambar ulama-ulama, gambar ustaz-ustaz yang famous kan, dia letakkan baru ni meeting besar pun ada, Besar Kelantan pun letak, okey, pelaburan patuh syariah, okey, masuk 400 dalam masa 2 minggu dapat 4,000. Itu confirm scam. Itu confirm scam dan orang bodoh dan orang gila saja yang akan percaya. Tapi ada orang gila yang percaya, orang yang bodoh yang percaya. Dan akhirnya memang kantul lah, akhirnya memang tersontok lah, betul lah. Okay, tapi dalam Gigamed dia tidak macam tu, sahabat-sahabat. Sebab tu yang saya nampak dia munasabah. Okey, contoh keuntungan yang diberikan sekitar 0.8% sehingga 1% sehari. Dan konsep yang digunakan pakai ialah arbitrage. Okey, arbitrage ada masalah, arbitrage tak ada masalah. Okey, saya dah tengok video yang dikeluarkan oleh Dan Sri Daud Bakar. Arbitrage tidak ada masalah. Arbitrage ni kita beli tempat yang murah, kita jual tempat yang mahal. Okey, tidak ada isu dalam hukum syarak. Tidak ada juga isu dalam hukum syarak dari sudut pembelian kripto. Kripto tidak salah. Okey, tetapi dia ada yang bertanya, okey, tapi kan dia ada dapat security apa nama ni, commission alert. Betul? Saya setuju. Dia ada security alert. Tetapi security alert bukan bermakna dia adalah illegal. Dia bukan bermakna bila ada security alert dia adalah satu benda yang bercanggah dengan undang-undang yang mana orang yang terlibat boleh diambil tindakan undang-undang. Tidak ada undang-undang yang menghalang sesiapa pun membeli dan membuat trading cryptocurrency. Tidak ada. Tidak ada undang-undang di Malaysia yang govern that particular apa nama ni transaction. Tak ada. Jadi sebab tu cuma kenapa SC alert kenapa SC memberikan alert? Sebab dia tak nak orang terlibat dengan satu benda yang tidak boleh dikawasi oleh bank negara. Okey, sebab negara kalau boleh dia nak protect semua investors, kalau boleh dia tak nak siapa-siapa yang tertipu, yang orang kata duit kehilangan begitu di scam dan sebagainya. Jadi bank negara memberi peringatan. Okey. Jadi sebenarnya banyak lagi syarikat-syarikat lain, antaranya okey, Huobi ni adalah di antara top 20 exchanger yang terbesar di dunia, yang mana trading dia every day pun mencecah billion of dollars. Dia pun kalau kita tengok, kalau sahabat-sahabat pergi tengok Huobi, klik Huobi dekat security alert memang ada nama Huobi. Kenapa? Pertamanya kerana dia melibatkan penjualan, melibatkan apa nama ni, pembelian pelaburan dan sebagainya, dan dia tidak berdaftar kat Malaysia. Jadi syarikat itu kalau dia beroperasi di Malaysia, dia salah mengikut Akta Bank Negara. Tapi kita yang boleh membeli salah tak? Kita tak salah membeli. Jadi cuma risikonya apa dia? Risikonya kalau lagi lah. Macam ni berlaku. Risikonya adalah bila tak payahlah. Tapi sistem ni sangat cantik. Sistem Gigamed sangat cantik sebab kita tak akan rugi dengan sistem tu. Sebab sistem arbitrage ni aslinya dia membeli hanya bila dia boleh jual. Itu yang saya tekankan. Memang betul, sistem sangat cantik. Tapi yang tak cantik adalah owner dia, yang tak cantik adalah developer dia, yang sehingga hari ini tidak dapat membuktikan diri mereka orang yang benar-benar telus dalam menjalankan perniagaan, dan banyak unsur-unsur penipuan berlaku walaupun mereka mengatakan itu hak syarikat untuk membuat peraturan tertentu, tapi dia sepatutnya dibincangkan sebab kita pelabur. Okey, kita pelabur, dia kena bincang dengan tim pelabur, sepatutnya leader macam bila nak buat satu-satu peraturan, tapi tak, mereka buat je. Kenapa? Kerana ia menguntungkan mereka. Okey, ini yang berlaku. Baik. Jadi sahabat-sahabat, secara umumnya itulah yang berlaku dan saya jelaskan. Okey, dan yang poin terakhir yang saya nak sebut sebelum saya pergi menjawab soalan sahabat-sahabat. Okey, ini permohonan maaf saya secara terbuka. Sahabat-sahabat, walaupun saya tahu semasa saya mempromosikan, ataupun saya mengajak sahabat-sahabat join, tak kisahlah join dengan siapa-siapa pun, saya memang mengatakan bahawa okey, ini adalah patuh syariah, betul. Sehingga hari ini pun saya meyakini bahawa Gigamed adalah patuh syariah. Okey, dua perkara yang berbeza. Satu, sistem yang dilaksanakan, trading yang dilaksanakan, arbitrage yang dilaksanakan, itu satu benda. Yang keduanya, kita deal dengan owner yang menipu ataupun yang cuba melakukan sesuatu yang bercanggah dengan prinsip undang-undang dan prinsip transparansi dalam perniagaan. Okey, itu dua benda yang berbeza. Sistem tidak ada masalah. Okey, sebab saya dah sebutkan tadi, trading cryptocurrency tidak ada masalah, dan kripto yang didagangkan juga, yang dibuat arbitrage itu pun dah dicek, kita dah cek, tim kita dah cek bahawa dia semua adalah yang patuh syariah. Okey,
dan dia ada transparent, dia tidak ada gharar sebab kita jelas, kita nampak transaksi dia berlaku, okey, jam berapa, berapa keuntungan dia ambil dan total sehari itu berapa keuntungan, memang jelas, tidak ada masalah. Dan hari ini pun sampai sekarang pun saya masih berkeyakinan sistemnya adalah patuh syariah. Cuma yang tak patuh syariah adalah owner dia, adalah dia punya developernya. Itu yang tak patuh syariah. Okey. So bila saya masuk, saya yakin dia adalah patuh syariah. Jadi betul saya katakan di bawah ia adalah patuh syariah. Tapi adakah saya orang kata menjadi dalang utama? Tidak. Saya cuma bila masuk saya share. Saya kata ini satu kaedah untuk kita dapatkan passive income. Okey. Jadi kalau sahabat-sahabat merasakan tertipu ya dengan kenyataan saya masih lagi berpegang bahawa arbitrage yang berlaku dalam Gigamed adalah patuh syariah. Saya masih berpegang dengan pandangan tersebut. Okey. Jadi kalau sekiranya, okey, yang masalah yang berlaku sekarang ni yang kita nak deal sekarang ialah dengan owner dia, dengan developer dia. Okey, masalah itu di situ. Okey, bukan masalah pada sistem. Okey, sistem okey, tidak ada masalah. Saya tak nampak ada masalah kat sistem sebab dia telus Cuma kita sekarang ni masalah penipuan ataupun percubaan untuk menipu oleh owner dan juga oleh developer. Itu yang jadi masalah. Okey, so kalau ada sahabat-sahabat yang masuk kerana saya, kerana terpengaruh dengan kata-kata saya untuk mengatakan bahawa dia patuh syariah, saya masih mengatakan, sekali lagi saya ulang, ia adalah patuh syariah. Cuma masalah yang kita hadapi sekarang ialah penipuan yang dibuat secara sangat profesional. Bagi saya lah setakat ini, pandangan saya peribadi, okey, adalah satu penipuan atau percubaan untuk menipu dengan dalil-dalil bukti-bukti yang telah saya sebutkan tadi. Okey, artinya sebab tu saya kata, kalau dia adalah scammer yang sangat profesional, kenapa dia tak lagi? Dia tak mudah lagi. Seakan-akan mereka maknanya nak korek, nak sedut duit pelabur ni sampai habis. Seolah-olah macam tu dilihat. Kalau tidak, kenapa mereka tak keluarkan? Kenapa mereka sampai sekarang tak bagi peluang untuk orang yang kata say no untuk keluarkan duit mereka? Kenapa tidak sampai sekarang? Kenapa berdolat-dalik? Kenapa memberikan berbagai alasan? Sistem lah macam mana? Kenapa tak boleh? Satu hari keluar satu orang pun tak apa. Satu hari keluarkan, bagikan peluang, okey, dia boleh transfer duit daripada, katalah 1X sekarang ni. Direct dia boleh transfer kepada exchanger, automatic. Satu hari satu orang pun tak apa. Okey, barulah orang nampak bahawa kita ni serius untuk selesai masalah pelaburan yang dibuat oleh para pelabur. Okey, tapi selagi mana berdolak-dalik menggunakan sistem yang berbagai-bagai, cipta sistem yang berbagai-bagai, ini semua adalah helah-helah dan niat kotor yang dapat dilihat secara jelas. Jadi bagi saya itu pandangan saya peribadi. Okey, jadi kalau ada yang masuk Gigamed, sama ada dia berbual secara direct atau tidak secara direct, bagi saya mohon maaf. Okey, dan saya memang saya jelaskan saya tidak pernah menipu dan saya tidak pernah berniat untuk menipu, dan kalau saya tahu dia memang scammer daripada wallahi saya tidak akan join. Okey, saya ajak atas asas kemanusiaan. Saya ajak atas asas saya dah dapat menikmati hasilnya dan saya nak sahabat-sahabat juga menikmati hasilnya sama. Itu je niat saya. Okey, yang datang komisen itu datang kemudian. Yang asas niat saya nawaitu ya Allahu alam, Allah Taala tahu apa yang ada dalam hati saya, dan kalau sahabat-sahabat tak puas hati, kita boleh berjumpa di hadapan Allah SWT. Maknanya niat saya memang macam tu. Niat saya adalah untuk berkongsi perkara yang baik. Tetapi tiba-tibanya selepas 2-3 bulan lepas cantik maka stop sampai sekarang, dan sahabat-sahabat banyak yang menghadapi masalah yang sama. Okey, dan saya secara terbuka, kalau ini satu kesalahan dan saya akui itu satu kesalahan saya, kerana mungkin sepatutnya saya lebih orang kata berhati-hati, mungkin lebih buat due diligence saya lebih lagi, mungkin boleh buat penyiasatan lebih lagi sebelum saya mempromosikan secara terbuka. Jadi saya dengan rendah hati memohon maaf kepada sahabat-sahabat yang terlibat, sama ada direct bawah saya ataupun yang mendengar video saya dan kemudian terbuka hatinya untuk join. Dan niat saya bukan nak menipu, niat saya bukan nak scam siapa-siapa, dan saya haramkan diri saya dan keluarga mengambil walaupun 1 sen pun daripada sumber-sumber yang haram. Sebab ke mana kita boleh bawa rezeki kita yang haram itu? Okey, tidak ada apa pun yang boleh kita banggakan benda yang haram, kerana kita dapat kemurkaan daripada Allah SWT, kita dapat kebencian, kita dapat makian, kita dapat kutukan daripada sahabat-sahabat yang terlibat. Okey. Jadi itu sahabat-sahabat secara umumnya apa yang nak saya jelaskan pada malam ini, dan insyaAllah lepas ini saya akan pergi kepada soalan-soalan soalan-soalan yang yang ditanya oleh sahabat. Saya tak ada, insyaAllah tidak ada masalah. Okey, sahabat nak kutuk, nak maki saya pun okey, tak ada masalah. Okey, tapi saya cuba untuk menjawab soalan-soalan ni, insyaAllah. Baik,
banyak juga soalan yang ada dekat dekat apa Facebook ni. Sorry, dekat TikTok. Okey. Kita tengok daripada awal. Dia tak baca pun komen-komen, dia berusaha nak pusing-pusing. Okey, terpulang pada sahabat-sahabat, nak kata apa benda pun tak ada masalah. Nak kata saya pusing ke, itu tak ada masalah. Okey, terpulang Tak pasti Prof ini bebat atau apa, mana ada bukti transaksi berlaku, rolling out je sistem. Okey, saya tak pasti saudara kita Ahmad Fadil ni dia join Gigamat atau tak Sebab bagi saya, okey memang ada, boleh tanyalah Kalau tak percaya dengan apa yang saya cakap, okey boleh tanyalah sahabat-sahabat yang yang join dengan Gigabyte, memang mereka memang ada dinyatakan setiap hari transaction yang ada. So bagi saya dia adalah apa nama ni real dia adalah real. Okey. Okey, masuk QM pula kau ni. Okey, QM memang masih saya berjalan, tidak ada masalah. Quantometer masih berjalan. Dulu IQ Gigamet ni dah QM pula semua. Okey, QM memang saya dah mula. Bermula QM sebenarnya saya dah mula daripada awal. QM memang saya mula dah sekarang ni dia masuk tahun yang keempat. Okey. So lepas tu dalam saya buat QM datang Roy Q. Saya join Roy Q sebab saya nampak ada peluang untuk generate income. So bila Roy Q tidak dapat generate income, so saya berpindah. Bila ada peluang saya pindah ke Gigamet kerana saya nampak peluang ada dekat sana. Tapi tak sangka pula lah dia jadi macam ni kan. Okey, jadi kita bagi saya simple je. Okey, tidak akan berlaku sesuatu perkara kecuali benda yang ditetapkan oleh Allah SWT berlaku. Kita, wallahi, saya tak ada niat yang buruk. Wallahi, Allah Ta'ala yang menjadi saksi. Saya tidak ada niat untuk menipu. Saya tidak ada niat untuk apa namanya, nak scam siapa-siapa. Tidak ada niat untuk mengambil kesempatan pada siapa. Tapi terpulang pada sahabat-sahabat. Nak percaya ke, nak apa, terpulang. Tapi, hadza baini wa baini wa baina Allah. Okay, ini antara saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Allah Taala yang melihat, Allah Taala yang Maha mengetahui, Allah Taala yang tahu segala-galanya dalam apa yang ada dalam hati saya. Terpulang pada sahabat-sahabat nak apa nama ni, nak kutuk, nak maki, terpulang. Kita ada Allah, kita ada hari akhirat. InsyaAllah kita kalau tak puas hati, insyaAllah kita bawa kes ni ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Tidak ada masalah. Okey. Okey, refund baliklah duit dari orang lain. Okey, refund duit. Okey, kalau duit tu masuk dalam akaun saya memang boleh, tak ada masalah. Saya boleh refund Tapi duit ini saya sendiri pun juga sama-sama orang kata simpan, okey, apa laburkan Okey, jadi saya pun tak dapat duit dan macam mana saya nak refund kan? Alright. Okey, Ustaz ni kan doktor profesional Babadi. Okey, sebenarnya saya tidak sempat untuk menyelidik lebih dalam, tapi saya cuma sahabat-sahabat saya cuma bergantung kepada kepercayaan dan keyakinan saya, okey, kepada kepada Gabema. Itu saja. Itu saja yang menyebabkan saya yakin. Kalau orang lain bawa mungkin saya tak yakin. Kalau sahabat saya saja bawa saya tak yakin. Tapi oleh Gabema ni, Gabema yang terlibat. Okey, jadi saya yakin dengan sebab itu. Okey, saya tak sangka pula ini yang berlaku. Tapi terpulanglah. Terpulang pada sahabat-sahabat semua. Tidak ada masalah. Okey, celah mana fitnahnya Prof? Betul lah apa studio saya cakap. Okey, yang dia cakap betul, ada yang betul, saya promote betul. Tapi adakah saya dalam utama? Itu penipuan. Itu penipuan. Adakah saya mempengaruhi dengan secara agresif? Tak, saya cuma menceritakan ini apa yang berlaku pada saya. Okey, so itu fitnah lah. Sebahagiannya betul. Okey, memang saya promote. Saya akui dan lepas saya tahu benda ni memang ada masalah, saya dah stop. Saya dah delete semua saya dah delete video-video saya. Sejak bila dah level 78 saya dah delete semua. Sebelum saya pension saya dah delete semua. Selepas masa bila? Masa saya telah dipanggil oleh Vice Chancellor USIM, dia panggil ceritakan tentang sebab bila dah ada orang tag USIM dan sebagainya, saya kata tak apalah Prof. Okey, saya delete semua video. Saya dah delete semua. Cuma ada video-video yang terlepas yang masih lagi belum lagi di-delete sebab mereka dah mula siap-siap, mereka dah save awal-awal, mereka saya bawakan lagi dan saya minta maaf sahabat-sahabat. Okey, video-video yang saya telah pun delete, pohon sahabat-sahabat semua delete. Okey, bukan nak cover sahabat, bukan nak cover. Okey, saya dah akui kalau saya silap, saya minta maaf. Okey, that's it. Okey, dan saya bertanggungjawab sepenuhnya. Kalau sahabat-sahabat nak buat report polis ke, nak bawa report security apa nama ni, commission ke, bank negara ke, ala wasalan. Saya akan menerima segala risikonya. Saya akan bertanggungjawab kalau saya bersalah di sudut undang-undang, nak tangkap saya, nak masuk, nak lepas saya dalam jail pun, saya sanggup. Okey, ni jelas, saya ulang sekali lagi.
sahabat-sahabat, okey, kalau merasakan sahabat-sahabat dizalimi, sahabat-sahabat ditipu oleh saya, di-scam oleh saya dan saya bersalah di sudut undang-undang, bawa report polis, sebut nama saya, okey, dan saya rela masuk penjara. Okey, saya rela masuk penjara. Okey, saya rela masuk penjara sebab saya yakin bahawa saya bukan orang yang terlibat untuk scam sesiapa. Alright? Boleh sahabat-sahabat? Boleh. Take note ambil ni. Ambil ni. Okey? Alright. Okey, boleh cakap patuh syariah lagi? Memang sampai sekarang pun saya masih sistem dia adalah patuh syariah. Okey, sehingga sekarang ini tidak ada mana-mana mufti tak macam forex trading Forex trading seluruh ulama dunia mengatakan dia haram So tapi masih ramai lagi yang pelahap yang suka makan benda haram ni. Okey? Yang Gigamax tidak ada pun mana-mana syarikat, tidak ada mana-mana pun mufti, tidak ada mana-mana para ulama yang mengatakan dia haram. Tidak ada. Okey, tapi forex trading dah lama. Dah bertahun-tahun, dah berzaman-zaman kata haram. Tetapi orang yang forex traders ni masih lagi pelahap nak makan benda haram. So masih lagi mempertahankan forex trading yang haram tu. So insaflah, taubatlah. Okey? Okey. Okey, forex trading okey, forex trading makan duit haram tapi tak kaikan orang. Okey. Bila haram tu haramlah sahabat-sahabat makan duit orang ke. So saya tak ambil duit orang pun. Okey, saya ambil duit orang ke? Saya tipu orang ke? Tak. Okey, saya tak tipu orang pun. Okey? Masing-masing kita maklumkan daripada awal kita kata okey ini risiko dia. Okey, dia dalam sistem okey tak ada masalah. Bagi saya dia patuh syariah, tidak ada masalah. Sistem yang cantik. Okey, cuma masalah macam saya sebutkan tadi, masalahnya adalah siapa dia? Masalahnya adalah owner dia, masalahnya adalah developer dia. Itu yang masalah dia. Okey? Bukan masalah sistem. Okey? Kena letakkan besar dia. Dia handphone saya ni dah tak okey, dah charger. Okey. Baik. Alright, okey. Okey, Gigamax halal. Cuma yang masalah adalah owner dan juga developer. Itu yang saya dah cakap tadi. Okey. Okey, saya tidak dapat pergi detail pada ni dia punya tax hash ni. Okey, tapi yang saya nampak adalah berdasarkan pada statement yang dikeluarkan. Okey, statement yang dikeluarkan. Itu saja yang saya boleh komen. Saya tidak boleh pergi lebih detail daripada itu. Okey. Okey, dulu Haji bantai orang Gigamax NGO NWC boleh dulu Haji bantai orang. Okey, bantai orang tu sebab memang patut kena bantai pun. Buat benda haram, forex trading online yang dah difatwakan seluruh dunia oleh ulama-ulama. So, nak kata halal? Tak boleh lah. Tak boleh lah. Yang haram-haram lah. Okey, yang haram-haram lah. Okey, kalau you all nak kutuk saya sebab terlibat dengan Gigamax, ahlan wa sahlan, silakan. Tak ada masalah. Okey? Okey, sekejap tengok komen lagi. Alamak, mana soalan? Okey, okey, sama je. Kalau tak main forex, main silver gold pun kalau gunakan NT4 tu memang tetap haram. Okey, memang tetap haram sebab dia berasaskan apa dia? CFD Contract for Difference. Okey, ya, Gigamax halal. Okey, saya masih yakin sampai sekarang yang menjadikan dia menjadikan haram adalah kerana tindakan yang dibuat, penipuan yang dibuat oleh owner dia dan juga developer dia. Itu yang menjadikan haram. Sistem dia tidak ada masalah. Sistem dia tidak ada masalah. Okey, saya masih sekarang pegang begitu. Okey, tetapi saya tak akan suruh sahabat-sahabat masuk kerana masalah yang ada yang berhubungan dengan bukan dengan sistem berhubungan dengan owner aja, dengan developernya. Okey, itu dia. Dia kena beza tu. Kalau ownernya betul, kalau ownernya memang telus, kalau ownernya memang real nak buat bisnes dengan cara yang halal, mereka tidak akan menipu. So jadi sistem tu kalau orang tak menipu. Sekarang ni sahabat-sahabat, orang buat okey, nak tanya sahabat-sahabat semua yang bijaksana kat luar.
Kalau sekiranya, okey, banyak tak? Tahu tak? Ramai orang buat bisnes umrah. Okey? Yang buat umrah. Okey? Ramai kan? Ramai tak yang tipu? Ramai. Ramai. Ramai yang nipu. Walaupun bisnes tu memang bagus, bisnes tu ibadah kepada Allah SWT, tapi ramai yang menipu. So, kalau yang macam tu pun tu boleh menipu, apatah lagi yang macam ni. So, maknanya sistem dia satu benda yang berbeza dan orang yang menjalankan sistem itu adalah satu perkara yang berbeza. Okey? Kalau kita buat bisnes yang bagus pun, kalau kita menipu, ia akan jadi tak bagus. Kalau bisnes tu contohnya memang bagus dan orang ownernya pun bagus, maka jadi baguslah. Okey, so isu dia sekarang ialah owner dia, bukan isu sistem. Bukan itu sistem, bukan isu arbitrage, tidak ada isu di sana. Okey? Baik. Okey, jangan main forex, kena main. Okey, silver, gold sama juga, oil saja pun sama. Kalau melibatkan MT4, kalau melibatkan CFD tetap haram, tetap haram. Sebab dia ni aku masuk Gigamet, saya tak tahu sama ada dia betul masuk ke tak ataupun menipu, Allah Alam. Okey, 1Z, terbaik Prof, kami faham keadaan Prof. Alhamdulillah ada juga seorang yang menyokong saya. Alhamdulillah, terima kasih. 1, alright. Okey, yang lain semuanya, ini kaki-kaki ni semua ni. Semuanya kaki-kaki forex trader ni kebanyakannya. Okey, mencari peluang untuk attack saya, tak ada masalah. Gigamet haram dia salahkan owner. Memanglah. Sebab yang jalankan Gigamet sebab dia owner dia kan. Kalau owner dia nak nipu, so dia guna sistem tu untuk menipu. Simple. Okey, simple. Alright. Okey, commission downline berapa dapat Prof? Okey. Saya dapat, okey, daripada pelaburan saya dapat hampir 100%. Okey, daripada pelaburan saya, so daripada 7,000 saya dapat 14,000. So total saya tak ingat berapa, tapi adalah 45,000 kot dolar saya rasa. Dia punya apa nama ni, commission dia. Wallahualam saya tak ingat Okey, tadi cakap sistem patut syarah, ya, yang tak patut syarah, betul? Betul lah tu. Okey, sistem yang ada dalam Gigamex ni, kalau dilaksanakan oleh sahabat-sahabat yang cerdik pandai, yang memang bagus, yang memang orang kata mempunyai skill yang baik dalam perniagaan, yang amanah, yang jujur, yang takut Allah, maka cantik. Cantik cantik. Cuma masalahnya bila owner dia tak amanah, owner dia khianat, owner dia tamak, maka itu yang berlaku. Sistem yang cantik bila dibawa oleh manusia yang tamak, yang haloba sebagainya, maka akan jadi tak cantik lah. Okey? Okey, betul. Bawah hitam putih yang mengatakan Gigamet itu halal. Okey, saya jelaskan tadi. Okey, beberapa perkara yang berkaitan dengan Gigamet. Okey, pertamanya adalah berkaitan dengan cryptocurrency. Okey, apa hukum cryptocurrency? Dealing dengan cryptocurrency, beli cryptocurrency tidak ada masalah. Okey, apa hukum yang menggunakan sistem arbitrage? Tidak ada masalah menggunakan sistem arbitrage. Okey, sebab arbitrage tu kita membeli satu benda yang murah di tempat yang murah dan kita jual di tempat yang mahal, tidak ada masalah. Okey, tidak ada masalah. Okey. Okey, terpulang nak kata saya tegak benang basah ke, nak tegak tiang yang basah ke, apa basah pun terpulanglah. Tapi itu yang saya sebutkan. Okey, MT4 bukan CFD, tak tahulah. Setakat yang saya tahu bila MT4, okey, memang dia kecuali kalau dia belilah, kalau dia beli contoh guna CFD, dia gunakan MT4 one to one. Dia tidak ambil leverage, maka kalau real duit tu dapat duit betul. Maknanya kalau dia beli apa nama ni, katalah GBP tu memang dapat dimiliki secara jelas. Maka itu tidak CFD lah. Tapi kalau dia beli hanya berdasarkan pada nilainya sahaja, tapi duit yang GBP sebenar tidak dapat dimiliki, okey, maka itu dia anggap sebagai CFD. Okey, dia anggap sebagai CFD, maka hukumnya adalah haram, tak boleh. Okey. Okey, QM tak ada leverage. Yang ada kita panggil tawarruk syar'i, tawarruk yang murabahah yang kita panggil. Okey, so tidak ada masalah dan kita pun ada penasihat syariahnya dan semuanya telah diluluskan, tidak ada masalah, dan saya sendiri pun berada dengan Kota Melaka dah lebih kurang 4 tahun setakat ni, belum ada mana-mana
apa nama ni, pihak yang membuat, orang kata membuat laporan polis dan sebagainya kepada bank negara kerana menipu dan sebagainya, tidak ada. So far tidak ada masalah. QM alhamdulillah memang dapat, okey, QM memang emasnya memang ada emas fizikal. Okey, emas fizikalnya ada. Tidak ada masalah. Dan dia patuh syariah. Okey, sebab tu saya cakap tuan yang haram tetap haram. Okey, betul, saya setuju. Ya haram tetap haram jika menipu orang awam. Okey. Okey, menipu ni gini sahabat-sahabat. Kalau kita memang tahu itu adalah satu scam. Kalau kita memang jelas itu adalah satu scam. Dan kita masih lagi mengajak orang kerana untuk dapatkan komisen, maka itu jelas haram perbuatan kita kerana kita tahu benda itu haram dan kita ajak orang buat benda haram. Tetapi dalam keadaan sekarang, saya promote, saya masa promote Gigamex ini, saya tidak tahu bahawa itu adalah, maknanya saya tak tahu bahawa owner itu akan menipu akhirnya. Okey, jadi bila saya buat, saya masuk, saya tidak tahu. So bila saya tidak tahu, maka tidak boleh mengatakan bahawa saya menipu. Sebab kalau tahu menipu dan masuk, itu barulah betul kita menipu orang lain. Tapi ini tidak. Okey sahabat-sahabat, alamak, sorry, saya punya handphone ni dia dah nak habis bateri. Okey, saya letak charger pun dia tak masuk. Okey, sahabat-sahabat dekat apa nama ni, dekat TikTok, saya minta maaf kalau tiba-tiba terhenti sebab sebab apa? Sebab dia pun dah ada merah ni, saya cuba charge tak masuk. Okey. Alright. Okey, saya mungkin terpaksa hentikan dekat sini, dekat TikTok ni sebab dia dah tinggal berapa persen saja. Kalau jalan okey, kalau tak jalan saya terpaksa berhentilah. Okey, tak apa. Public Gold trusted, okey, saya percaya. Saya yakin Public Gold adalah antara company yang menjual emas, yang trade emas, okey, menjual emas dengan cara yang patuh syariah. Ya, saya setuju, tidak ada masalah. Sama juga dengan Quantum Metal, sama juga. Sama Quantum Metal juga adalah patuh syariah, tidak ada masalah. Okey, Gigamex tidak berdaftar di Malaysia. Yes, tidak berdaftar di Malaysia. Memang saya dah jelaskan daripada awal. Okey, Gigamex tidak berdaftar di Malaysia. Okey, kerana dia bukan syarikat Malaysia. Ataupun kalau syarikat Malaysia pun, tapi dia tidak berdaftar di Malaysia. Jadi bila tidak berdaftar di Malaysia, maknanya tidak ada undang-undang yang govern that particular transaction lah. So dia, kerajaan tidak boleh mengambil tindakan kepada satu syarikat yang tidak berdaftar dekat Malaysia. So bila tidak berdaftar adalah automatik terus dia tidak patuh syariah? Tak semesti. Tidak semesti. Okey. Tak berdaftar kenapa? Okey, tak berdaftar kenapa? Ya, tak berdaftar kenapa nak ajak orang lain? Okey, saya bagi tahu dengan jelas kepada sahabat-sahabat saya. Okey, kalau tak berdaftar, okey, dia adalah okey, yang salah siapa dia? Yang salah adalah orang yang menjalankan perniagaan. Yang akan didakwa adalah orang yang menjalankan perniagaan, mengajak orang melabur, tetapi tidak pernah kita dengar orang yang melabur dia ambil tindakan. Maknanya orang yang melabur dianggap sebagai mungkin pengubahan wang haram, okey, dan apa nama dia, apa lagi dah, apa nama dia panggil pengubahan wang haram, kemudian dipanggil membantu apa nama ni, ada satu lagi tu, terorisme apa semua sekali lah. Jadi itu orang yang menjalankan pelaburan, betul jadi orang yang owner lah pada syarikat. Memang dia akan diambil tindakan kalau dia syarikat dekat Malaysia sebab dia tak ada lesen. Tapi oleh kerana Gigamex ini dia beroperasi di dalam internet sahaja, online. Dia tidak ada physical office maka tidak ada apa yang boleh diambil tindakan oleh pihak kerajaan lah, kecuali kerajaan memang buat penyiasatan dan orang yang apa nama ni, yang owner tu memang ada kat Malaysia, boleh dikena pasti, dia ada bukti, dah boleh didakwa lah. Kalau tidak, tak boleh buat apa lah sebab dia memang dah letak dalam, dia cuma boleh diakses melalui internet. Okey, kenapa tak? Okey, macam saya sebutkan tadi, walaupun tidak berdaftar, tidak semestinya ia illegal lah. Contoh kita beli cryptocurrency dekat Huobi. Huobi didaftarkan, tidak daftarkan di Malaysia. Huobi tidak didaftarkan Malaysia dan dia memang diletakkan di bawah security alert. Sama macam Gigamex. Kenapa? Kerana dia tidak berdaftar kat Malaysia dan siapa-siapa yang terlibat dengan Gigamex atau terlibat dengan Huobi tidak diambil tindakan. Dia ambil tindakan kalau Huobi itu beroperasi kat Malaysia, tanpa lesen mereka akan diambil tindakan oleh pihak kerajaan. Tapi kita yang membeli cryptocurrency tidak akan diambil tindakan. Sama juga orang yang terlibat dengan Gigamex juga tidak akan diambil tindakan. Okey?
Yang diambil tindakan nanti adalah orang yang menjalankan perniagaan tersebut tanpa lesen. Itu mereka bersalah. Okey. Sebab tu saya promote, sebab benda tu bagi saya tidak ada isu. Sebab kalau hobi yang kedudukan dia di tempat yang ke-20 antara exchange terbaik dunia, yang dia punya transaksi harian pun lebih kurang bilion bilion. So pun diletakkan di bawah security alert. So apa lagi dengan gigabyte yang baru? Okey. So dia bukan isu. Bagi saya dia bukan isu. Okey, dia tidak menjadikan mana-mana company yang tidak berdaftar kat Malaysia itu haram. Tak. Okey. Tetapi dia diingatkan, diberikan peringatan oleh pihak Security Commission supaya berhati-hati, dan kalau nak melabur juga, maknanya tanggungjawab adalah di tangan anda sendiri. Dan ini yang berlaku. Dan bagi mereka yang melabur dengan Gigamat, daripada awal pun kita dah beritahu dia punya dia punya risiko ini. Kalau sanggup, ada masalah. Kalau tak sanggup, tak maaf. Okey, tidak ada paksaan, tidak ada apa. Right? Okey. Soalan saya tadi, Dok, forex yang dijalankan kat bank itu haram ke tak? Okey. Forex yang dijalankan di bank tidak sama dengan forex trading yang you all buat ni, yang ramai yang buat ni, online trading. Dia forex trading dekat bank adalah memerlukan pertukaran wang asing yang memang wangnya ada. Wangnya memang wujud. Contoh kita dekat Malaysia nak berurusan dengan Saudi Arabia. Saudi Arabia tak terima duit di kita. So kita kena masukkan duit dalam ringgit, tetapi di convert kepada Saudi Riyal. So itu adalah forex. Itu adalah forex. Dan dia tidak sama macam forex yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita online yang duitnya currency tak wujud. Ini bank ada duit yang sebenar, dan bank boleh transfer duit tu direct dalam bentuk Saudi Riyal, boleh hantar kepada supplier makanan ataupun sebagainya, kurma ke sekarang dekat nak puasa kan, mungkin nak beli kurma. So kurma tak boleh beli dalam ringgit. Kurma kena beli, dia import daripada luar negara kan, dalam bentuk currency Saudi Arabia. Saudi punya currency kan. So itu adalah foreign exchange. Itu foreign exchange juga, tapi tidak sama dengan foreign exchange yang forex yang you all buat ni online. Dia berbeza, sahabat-sahabat kena faham tak sama. Okey, KM tak ada physical emas. Okey, bagi orang yang tak masuk dalam contemplator, dia tak tahu dia cuma cakap kosong, dia tak tahu apa physical emas ada tak ada Sama juga dengan public gold. Public gold pun you bayar RM10, RM20, you tak dapat emas pun. So mana ada emas Dia dah cukup 1 gram contohnya, atau certain amount, barulah you boleh keluar. Nampak tak? So sama je. So sebenarnya tidak ada masalah. Emas memang wujud. Okey, emas memang wujud. Cuma kita tidak ambil. Emas tu memang wujud. Dan kita boleh collect emas itu anytime. Okey, dalam quantum meter, kita boleh collect emas anytime. Okey, kita boleh collect emas anytime. Tapi syarat of course lah, sebab company tidak akan keluarkan emas di bawah 1 gram contohnya. Maksud bila cukup 1 gram, kita boleh ambil lah emas tu. Kalau tidak, kita simpan lah. Kita memang emas tu wujud Setiap kali kita beli emas tu memang wujud. Kalau tak wujud, tak sah hukumnya dan haram. Tidak boleh sebab dia tidak patuh syariah. Sebab itulah bila sahabat-sahabat yang faham lah, yang tahu dalam KM, dia tahulah. Kalau orang yang luar ni dia sembang je lebih, dia tak tahu apa benda pun. Dia cuma dengar orang yang suka attack, yang suka mencari jalan untuk menjatuhkan orang lain kan. Itu biasa, tak boleh dengar lah mereka, sebab mereka tak tahu Kalau you all semua masuk dalam quantum meter, you all tahu macam mana proses dia. Okey, proses dia memang melalui kaedah yang mana kalau sekiranya emas sebenar tidak wujud, maka tidak boleh dijual. Sebab itulah kalau sahabat-sahabat beli emas, contoh di hujung minggu bila harga emas turun, jatuh rendah, okey, ramai orang beli, maka emas out of stock. Sedangkan emas tu emas digital. Maksudnya apa dia tu? Maksudnya kalau sekiranya emas sebenar tidak wujud, maka QM tidak akan jual. Faham tak? QM tak akan jual kalau emas dah tak ada. Walaupun kalau ikutkan logik dia, kalau ikut logik jual je lah. Sebab emas ni emas digital je kan. So kenapa nak tunggu restock balik hari Isnin? Tak. Dia cuma akan restock balik bila buka pejabat balik hari Isnin, barulah boleh buat trading balik kerana restock telah pun berlaku. Kalau tidak, tak boleh. Sebab tu tak patuh syariah. Jadi sebab itulah, itu bukti yang jelas lah. Maknanya kalau tidak, KM jual je lah. Jual. Sebab dia on the paper je. Tulis je. Masuk je dalam tu. Dalam kita punya statement dekat kita punya account tu, masuk je lah. Jual je lah. Apa masalah ni? Kenapa nak tunggu restock?
Ini quantum metal, tidak ada masalah. Okey, maksudnya memang ada. Memang ada. Okey, emas memang wujud. Bila kita beli memang emas wujud. Kalau emas tak wujud tak boleh berlaku dan dia adalah tidak patuh syariah. Okey. Okey, dia tak boleh jual lebih nampak okey susah nak cover. Okey, benda syubhat tak pasti tapi ajak orang juga. Okey, tak apalah. Apalah tuan-tuan sahabat nak cakap apa benda pun tak ada masalah. Okey. Okey. Memang tak ada fizikal emas dalam KM. Okey. Orang yang tak tahu memang tak akan tak akan tahulah, rakam kang okey, tidak ada masalah. Okey. Okey, tak ada apa benda yang nak jawab ni. Okey, bincang dengan ahli-ahli ulama fatwa wajib gigamet haram habis cerita. Okey. Tak ada masalah Saya dah daripada awal saya beritahu semasa mula-mula saya masuk Gigamex. Okey, bila orang kata haram haram haram, okey, buktikan bahawa dia haram. Okey, bawa fatwa daripada para ulama, para mufti. Saya instantly walaupun saya dah banyak untung contohnya ataupun saya berhenti instantly. So, keluarkan dapatkan fatwa daripada mufti. Tapi selagi mana tak ada fatwa, paling kita bertolak daripada asas yang asal lah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Semua hukum adalah harus kecuali ada dalil yang jelas menunjukkan dia haram. Itu konsep yang yang digunakan pakai oleh seluruh ulama dunia. Okey, kalau betul memang haram jelas tak ada. Tapi sekarang dah Gigamex dah tutup pun dah hampir-hampir matilah. Wallah alam, saya pun tak tahu sama dia hidup lagi atau tak. Tapi masih lagi leader, masih perjuangkan saya nampak. Alright. Terpulanglah. Okey, saya nak ceritakan apa yang fakta bagi orang yang ada otak, yang boleh berfikir dengan waras, okey, yang tidak fanatik mempertahankan forex trading dan masih lagi ada kewarasan pemikirannya, dia boleh membuat penilaian lah. Okey, bagi orang yang memang otak dia dah beku, otak dia memang tak asuk, otak dia macam melihat keburukan orang, dia terpulang pada mereka tu. Lakum dinukum waliyadin. Kamu bicara, terpulang pada kamu. Bagi saya mudah. Kita berhitung di hadapan Allah SWT. Itu that's it. Okay, saya mudah je. Tak ada masalah. Okay? Alright. Bolehlah nak kata macam mana. Tapi bagi saya simple je. Saya menjelaskan apa yang hakikat yang sebenar yang saya lalui. Okay? Sama ada nak terima tak terima, itu terpulang. Bagi saya menyampaikan apa yang saya lalui dengan sebenar tanpa ada sebarang orang kata tak ada rahsia, tak ada nak sorok apa-apa. Itulah hakikat yang sebenar berlaku. Tanyalah siapa-siapa dalam tim saya. Itulah yang saya terangkan, saya jelaskan. Jadi terpulang pada sahabat-sahabat, yang penting saya telah melakukan apa yang sepatutnya saya lakukan. Jadi sahabat-sahabat yang mempunyai fikiran yang waras, okey, nilailah dengan baik, okey, nilailah dengan hati nurani yang bersih, bukan dengan jiwa yang kotor, jiwa yang dengki, jiwa yang hasad, jiwa yang sakit, okey. Jiwa yang dendam kerana saya dulu attack forex trading yang haram tu, maka you all semua nak attack saya habis-habisan, yang tak boleh menerima kebenaran, tak boleh menerima fakta yang jelaskan, itu is up to you. Itu anda punya pendirian. Okey, saya tidak boleh buat apa-apa, saya tak boleh paksa you all semua untuk menerima apa yang saya cakap, tapi saya telah melakukan apa yang sepatutnya saya lakukan dan saya rasa cukup untuk sekadar ini pada malam ini. Okey. Nak tengok emas, saya memang tak claim emas sebab tidak ada keperluan untuk saya claim emas. Okey, jadi ada sahabat-sahabat yang claim dan saya pernah pergi pun saya pernah pergi dekat HQ Quantum Metal dekat Georgetown, Pulau Pinang. Memang ada emas yang betul dan ramai pun sahabat-sahabat kita yang claim emas yang sebenar. Cuma proses dia agak panjang dan juga charges dia agak tinggi, so bagi saya tidak berbaloi untuk saya ambil emas lah dan tidak ada keperluan pun buat apa simpan emas kat rumah. Yang penting emas ni kita melabur adalah untuk kita beli semasa dia murah dan bila dia mahal kita jual. Okey, emas memang ada. Okey. Memanglah kena charge. Buat urusan penghantaran upah simpan charge lah tu. Adahai. Takkanlah tak tahu benda tu, benda basic je lah tuan, sahabat. Nak berniaga memang kena lah benda tu semua. Okey, dah kita cuba buat test macam mana nak trade profitable trader. Okey, saya bukan profitable trader. Okey, saya banyak loss. Okey. Tapi itulah asam garamnya, belajar. Sekarang saya juga terlibat di FPO. Okey, sikit-sikit belajar tapi dah banyak rugi, tapi tak apa, belajar. Okey. Alright. Okey, Zul ni belajar syariah tak? Faham tak apa itu riba? Okey. Kena faham lah, bank pun ada charge, bank Islam pun ada charge.
okey lambat bayar pun dah ada penalty. So riba ke tu? Tak riba kan. So fahamkanlah. Nak komen tu kena belajar habis-habis lah. Belajar ilmu syariah, belajar hukum hakam, belajar apa itu riba kan. Apa jenis-jenis riba kena belajar lah. Kan? Jangan nak komen sembrono saja kan. Betul? Betul tu. Saya setuju beli emas dekat kedai pun ada upah, ada apa semua sekali. Ada juga orang yang support saya kan. Nampak sangat tak pernah beli emas sangat betul. Cakap je ikut dan je nak cakap KM leverage. KM bukan buat leverage KM adalah syarikat yang memberikan apa nama ni dipanggilkan tawarruk murabahah. Tawarruk murabahah ni gini sahabat-sahabat Bila kita nak pinjam macam bank macam bank pun dibuat tawarruk murabahah. Kita pergi nak pinjam dengan duit dengan bank 10,000, bank tak akan bagi 10,000 dan bagi interest, itu haram. So caranya adalah bank akan membeli bahan mentah. Tak kisahlah. Mungkin dia akan beli metal, mungkin akan beli minyak mentah sebagainya. Okey. So dia beli dengan dekat suq as-silah. Suq as-silah ni ada di bawah bursa. So mereka akan beli emas ataupun bukan emas dia beli bahan mentah, minyak ataupun logam dan sebagainya, mereka akan beli sebanyak RM10,000 nilai dia. Ni duit ni bank punya duit, bank beli dekat suq as-silah. Okey, emas tadi logam ataupun bahan mentah lah, tak kisahlah apa benda, minyak mentah dan sebagainya, dia beli RM10,000. Okey, bila beli RM10,000, okey sekarang ni benda tu adalah milik bank. Okey, barang mentah tadi adalah milik bank. So bank pun akan jual dekat kita sebab kita nak buat pinjaman, bank akan jual dekat kita dengan harga katalah bank nak ambil 10% keuntungan. So bank ambil tambahan RM1,000, mana bank jual dengan kita RM11,000. Okey. So sekarang ni kita ada minyak RM11,000. Okey, tapi sebenarnya kita bukan nak minyak, kita nak duit. Okey, kita pun jual balik dekat bank. Ataupun bank jual ataupun bank kita bukan jual kembali kat bank, kita bagikan kepada bank macam kita panggil wakilkan. Kita wakil kepada bank untuk jual balik dengan harga semasa iaitu RM10,000. So tadi RM11,000, kita kena bayar kat bank RM11,000 lah. Okey, dan yang minyak mentah tadi kita arahkan bank untuk jual, kita wakilkan bank untuk jual. So bank jual dapat RM10,000, so bank akan ambil balik RM10,000 tu. Okey, dengan RM10,000 tu yang digunakan untuk membeli emas. Itu cara dia. Itu dia panggil tawarruk al-murabahah. Ini yang berlaku dekat quantum metal jadi kita kena bayar kat bank berapa? RM11,000 lah sebab kita pinjam dengan bank RM11,000. Kita pinjam dengan quantum metal RM11,000. Tapi duit yang dibeli itu bukan duit direct daripada quantum metal, duit yang dibeli hasil daripada jual beli. So itu tidak ada masalah. Itu namanya tawarruk al-murabahah. Ini yang berlaku dekat quantum metal. Sahabat-sahabat jadi kena fahamlah semua konsep kena faham. Kalau tak faham, kalau tak faham tak boleh lah. Sebab itulah bila tak faham komen-komen pun merapu je kan. Kena komen kena dengan ilmu lah. Okey. Barulah boleh kita bincang dengan cara yang baik Tanya berapa persen yang KM charge? Okey, KM charge untuk simpanan untuk simpanan setiap tahun adalah 3.5% untuk simpanan emas lah. Kalau kita buat simpanan emas, dia dikenakan itu untuk contohnya kita buat Allahumma salli ala Muhammad, untuk JA kali 10 tu dia punya charges tahunan adalah dia punya simpanan 3.5%. Okey, itu charge yang dikenakan oleh company, oleh quantum metal lah. Okey. Okey, rajin Anon ni siapa dia? Anon ni kiramat halal, owner developer yang bermasalah, betul? Okey, boleh bawa Anon ni. Okey, itu saya akui. Okey, saya akui. Mungkin itu kesilapan saya lah. Tuan tersontot dengan Gigamat. Okey, saya akui. Okey, saya memang tersontot. Okey, tetapi benda itu bukanlah disengajakan. Okey, bukanlah saya sengaja menyontotkan diri. Okey, saya tengok benda itu okey pada pandangan saya, pandangan yang hukum syarak, dan tidak ada mufti yang mengatakan dia haram, so saya join. Okey, tetapi yang masalah sekarang adalah macam saya sebut, bukan masalahnya terletak kepada sistem tapi terletak pada owner. Betul? Saya setuju. Saya setuju. Boleh, kalau nak sebarkan boleh, tidak ada masalah. Tetapi sekarang kalau siapa nak masuk jangan masuklah. Sebab Gigamat sekarang dalam keadaan yang bermasalah. Tak settle lagi withdrawal. Kalau contohnya semua pelabur-pelabur telah diberikan kebenaran ataupun dibenarkan dan diberikan kemudahan untuk withdraw semua dia orang punya modal, dan kalau nak masuk pun boleh masuk. Maknanya mereka benar-benar buat bisnes lah secara telus bukan nak menipu lah.
Okey, kalau betul mereka boleh keluarkan duit modal, keseluruhannya boleh keluarkan modal, saya tarik balik apa yang saya sebutkan tadi. Dan saya akan minta maaf dengan Gigamex kerana membuat kenyataan yang bercanggah. Tapi sampai sekarang saya masih berpegang Gigamex memang ada unsur-unsur penipuan. Saya tak kata menipu, tapi ada unsur-unsur penipuan, ada unsur-unsur yang mencuba sedaya upaya untuk tidak kembalikan duit pelabur. Dengan berbagai-bagai hal, dengan berbagai-bagai teknik, dengan berbagai-bagai cara. Okay? Itu yang pegangan saya sekarang, keyakinan saya sekarang. Akan datang, wallah alam. Kalau ada perubahan dalam Gigamex, mereka kata, okey, mulai sekarang, sesiapa yang nak keluarkan, boleh keluarkan melalui 1X contohnya, dan boleh transfer direct modal mereka keseluruhannya. Tak adalah kata 1% sehari, tak. Direct, kalau ada 1,000, 1,000. Kalau ada saya 14,000, contoh. Tak apalah, tolak modal, tolak keuntungan 7,000. Okey, saya dapat $7,000, boleh keluar direct ke kepada saya punya hobi account ataupun Bybit account dan sebagainya, maka saya akan mengubah pendirian saya dan saya akan minta maaf kepada Gigamex. Kerana telah pun maknanya berubah keadaan mereka, sikap mereka, cara mereka, dan saya menarik balik semua tuduhan-tuduhan saya. Tapi sekarang ini tuduhan itu masih kekal. Bagi saya menganggap bahawa Gigamex sistemnya okey, tetapi orangnya bermasalah. Orangnya bermasalah, developernya masalah, dan ada unsur-unsur penipuan, ada unsur-unsur yang menyusahkan, mencari jalan bagaimana untuk tidak memulangkan kembali modal. So kalau saya salah, buktikan Gigamex. Saya menyeru kepada sahabat-sahabat, leader-leader Gigamex dan juga owner Gigamex, developer Gigamex, prove me wrong. Mana buktikan saya salah dengan segala apa yang saya sebutkan tadi, kenyataan yang saya buat. Kalau you all betul benar-benar berniaga dengan cara yang telus, kembalikan semua duit para pelabur. Tanpa ada alasan, tanpa ada helah, tanpa ada sekatan-sekatan, bagikan semua. Dan di situ saya akan yakin bahawa anda adalah di pihak yang benar. Kalau tidak, anda sememangnya adalah satu company, satu syarikat yang cuba menyedut duit masyarakat, cuba membuat berbagai hal. Masa mula-mula masuk bukan main cantik, $10 pun boleh join. Lepas tu dah boleh tingkatkan, tak boleh lagi $10, kena katakan saya $100 macam tu baru boleh join. So dia semuanya menyusahkan. Jadi selagi mana ia tidak berlaku, maknanya pengeluaran wang, withdrawal tidak boleh berlaku, selagi itulah saya mengatakan bahawa Gigamex memang bermasalah, Gigamex ownernya bermasalah. Gigamex memang ada usul-usul untuk tidak memulangkan kembali duit yang telah pun deposit oleh para pelabur. Itu pegangan saya sampai sekarang sehinggalah Gigamex berubah. Wallahu alam. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, saya rasa sekadar itu yang boleh saya bersama dengan sahabat-sahabat. Panjang juga daripada pukul 10 baru sejam setengah lah, lebih kurang sejam setengah. Sejam setengah. Alright, buat forex trading tak ada masalah, pakai just market, nanti biru-biru semua tak ada masalah. Tak ada masalah kenapa? Dia tu tak ada masalah. Forex trading haram, makcik. Makcik, forex trading adalah haram. Haram tanpa mengira macam mana you all punya kebijaksanaan untuk buat trading. Kalau hari-hari you all semua biru-biru, cantik-cantik, untung pun dia tetap haram kerana dia is not real business. It's not real trading, sebab real trading mesti ada currency yang sebenar. Tapi dalam forex trading online tidak ada currency yang sebenar. You beli you beli pound sterling contohnya, you beli French franc contohnya. Tidak akan ada benda tu yang real. You tidak boleh transfer GBP kepada sesiapa pun. You tidak boleh guna GBP. You kena transfer balik. You kena close the deal, and then you ambil profit, and then you gunakan profit dalam mungkin USD. Daripada USD you transfer balik kepada RM untuk you belanja. So dia tidak real. Dia adalah CFD, contract for difference. Tetap haram, tetap haram. Ya, saya berani saya berani berhadapan dengan Allah sebab saya yakin bahawa saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Sebab apa? Pertamanya saya tidak ada niat untuk menipu. Langsung tak ada niat. Kalau saya tahu benda itu menipu dan saya dapat untung. Contoh, saya tahu benda ni haram. Saya tahu benda ni salah. Saya tahu benda ni memang scam. Tapi oleh kerana komisen yang saya dapat banyak, maka saya promote. Maka saya bersalah di sisi Allah SWT dan salah bersisi manusia.
Sekarang ni situasinya sahabat-sahabat, saya tak tahu benda tu adalah kesalahan. Maknanya benda tu scam. Maknanya benda tu ada penipuan dibuat oleh para owner dan juga developer. Sebab tu saya masuk, sebab tu saya ajak orang. Sebab saya nak selesaikan masalah saya dan juga saya nak selesaikan masalah sahabat-sahabat. Itu. Sebab tu saya yakin dengan sepenuh hati apa yang saya buat ni tidak salah. Dan kalau saya salah, dengan manusia saya mohon minta maaf. Tadi saya dah sebut, saya minta maaf. Dan saya akui kesalahan saya. Kalau itu dianggap satu kesalahan lah. Okey, kita buka dekat TikTok dah terputus. Okey, dah terputus dekat TikTok. Okey, kerana kehabisan bateri. Jadi saya rasa mungkin setakat ini sajalah sahabat-sahabat yang mungkin masih lagi berada bersama saya di Facebook. Di Facebook. Jadi sekejap saya tengok dekat Facebook ni. Okey, dekat Facebook. Okey, masih ada. Okey. Jadi kalau sahabat-sahabat ada soalan kalau nak tanya, okey kita sambung dekat sini dah pula. Okey, baik. Okey, ada soalan-soalan. Memang tak ada niat menipu tapi bodoh. Okey, siapa dia ni? Muhammad Salahuddin Biamin. Okey, moga Allah SWT ya mungkin Allah Taala mengampunkan. Okey. Okey. Jadi saya minta kalau awak ada ayah, okey. Kalau awak ada ayah, okey tolong minta ayah didik sikitlah sebab cara cakap tu macam mak ayah tak didik Salahuddin Biamin ayah Pak Cik Biamin. Kalau Pak Cik ada, okey tolong didik sikit anak Pak Cik ni. Macam aku hajar sikit Okey. Okey, apa rumusan Okey, rumusan beginilah sahabat-sahabat. Okey. Saya sebenarnya tujuan saya buat apa live hari ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang fitnah yang dibuat oleh pseudoscience pseudoscience watch. Okey, dia menuduh saya menjadi dalang utama, so itu adalah fitnah. Kalau mengatakan bahawa saya mempromosi, betul, saya akui mempromosi. Dan bila saya buat promosi, tujuan saya promosi adalah untuk berkongsi apa yang ayah saya dapati. Okey. Bukan niat saya peringkat awal langsung tak ada niat untuk saya dapat komisen. Saya pun tak tahu ada komisen berapa banyak. Cuma pada masa itu saya melihat okey, apa nama ni, Gigamax dapat memberikan sumber income kepada saya untuk family saya dan sebagainya. Maka pada itu, atas asas itu saya apa nama ni, saya share. Okey, bila saya share adalah yang masuk, dan bila saya masuk barulah saya nampak bahawa ada apa nama ni, komisen dan sebagainya. So walau bagaimanapun kalau sahabat, pada pandangan sahabat-sahabat semua merasakan saya bersalah dan saya mengaku, tak apa, saya boleh terima dan saya pohon maaf banyak-banyak dengan sahabat-sahabat semua. Okey, dan kalau nak masuk lagi jangan. Saya cakap terus terang, kalau sahabat-sahabat rasa nak masuk, kecuali kalau sekiranya Gigamax ni mampu mengembalikan semua modal-modal yang dikeluarkan oleh maknanya peserta-peserta atau pelabur-pelabur. Kalau nak masuk lepas tu okey. Sebab bagi saya dari sudut hukum tak ada masalah. Yang ada masalah, macam saya ulang beberapa kali, yang jadi masalah adalah owner dia. Yang ada masalah adalah apa nama ni, dia punya developer dia. Okey, bukan pada sistem. Okey, bukan pada sistem. Jadi sahabat-sahabat, sekali lagi kalau sahabat-sahabat melihat apa yang saya lakukan, promosi saya itu mempengaruhi sahabat-sahabat untuk join Gigamax, maka saya minta maaf banyak-banyak. Okey, dan saya sanggup, sekali lagi saya ulang, saya sanggup berhadapan dengan apa saja kemungkinan. Kalau sahabat-sahabat rasa saya bersalah di sudut undang-undang, okey, sahabat-sahabat nak report polis, saya sanggup untuk mengambil risiko tersebut. Alright. Dan kalau saya bersalah betul tapi saya yakin saya di hadapan Allah Taala tidak bersalah, kerana saya tidak ada niat untuk menipu dan sebagainya, dan saya haramkan diri saya dan keluarga saya makan benda haram. Okey, itu saya punya prinsip hidup. Dan kalau tak percaya, carilah mana-mana tempat, carilah mana-mana tu, rujuklah mana-mana. Kalau ada kes saya menipu dan sebagainya, saya boleh apa nama, meyakinkan sahabat-sahabat kes itu tidak wujud Okey. Jadi okey, dah, selain perkara yang sudah ada akui fakta oleh
Okay, pseudoscience pseudoscience watch. Okey, fitnah itulah. Fitnah yang saya sebutkan tadi, okey, yang sebut yang ditulis oleh pseudoscience itu, antaranya dia kata apa dia? Dia kata berperanan, okey, menjadi dalang paling utama. Dalang paling utama ni apa dia? Siapa yang dalang paling utama? Okey, saya bukan dalang paling utama pun. Okey, saya cuma ahli biasa yang join, dan bila join saya dapat ada kebaikan di dalamnya, saya share. Itu je. Dan saya ni bawah saya pun bukan ramai pun. Dalam sekitar yang direct bawah saya lebih kurang 100 orang dari 3 akaun. Okay, total orang yang masuk bawah saya adalah lebih kurang 500 orang, dan itu pun yang ramai masuk bukan direct bawah saya, tapi di bawah tim bawah saya. Okay, so nak kata saya dalang, salah lah. Itu memang dalang utama tu memang penipu lah. Okay, memang fitnah lah tu. Okay, memerangkap mangsa. Bila saya memerangkap, saya ceritakan apa yang berlaku. Okay, saya ceritakan ini yang saya dapat. Saya rasa okay, dari sudut syarat saya melihat tidak ada masalah. Itu saya cakap, nak memerangkap apa benda? Merangkap tu pun dah kata yang salah. Okay, memberi endorsement mengatakan gigabyte. But okay, kalau nak endorsement, you all semua kena rujuk pada mufti. Saya menyatakan itu pandangan saya, dan saya bukan mufti, dan sepatutnya pandangan saya tidak boleh nak kira pun. Cuma saya berkongsi ini pandangan saya. Faham tak? Jadi kalau yang endorsement ni cuma mufti yang boleh bagi endorsement, halal haram. Okay, dan sepatutnya tidak terpengaruh pun dengan saya. Itu pandangan saya. Sebab saya kata saya bukan pakar pun. Tak pernah saya kata saya pakar. Okey. Jadi sebab itulah bila sebutkan sebagai dalam paling utama, memerangkap pada cerita pula, cakap pula bahasa ni yang bodoh, pingai, ini memang kurang ajar, biadab lah. Okey. Dan ini pula disiarkan secara jelas. Okey. Dan hari itu memang saya nak plan report, nak report. Tapi bila saya tengok PW ni, saya cari dekat apa nama ni, dekat Facebook tak jumpa lagi. Dia punya page utama dia. Okey, mungkin kena block dan sebagainya, wallahualam saya tak tahu, tapi saya cari yang ini, page ni sempat saya apa nama ni, screenshot yang dia original dia memang ada, tapi lepas tu tak ada. Dan saya cari sampai sekarang pun tak ada, tak wujud. Jadi sahabat-sahabat yang nak sekalian, itu sajalah sedikit sebanyak penerangan yang boleh saya kongsikan. Okey, terpulang pada sahabat-sahabat untuk menerima dan menolak. Okey, yang penting bagi saya telah untuk tunaikan tanggungjawab saya untuk menerangkan hakikat yang sebenar yang berlaku, apa penilaian saya dengan Gigabyte sekarang. Dan untuk makluman sahabat-sahabat, sekarang saya memang tidak terlibat langsung dengan Gigabyte, saya dah tarik diri. Maksudnya bukanlah withdraw sebagainya. Maknanya saya masih lagi mengharapkan duit saya dapat, masih lagi mengharapkan macam sahabat-sahabat semua, tapi saya tidak lagi mempromosi, saya tidak lagi secara aktif memberi apa. Saya cuma kalau ada benda yang sangat penting yang saya rasa memberi faedah kepada tim saya akan share. Okey, daripada leader-leader, tapi setakat ni belum ada apa-apa yang positif bagi saya. Okey, dan pendirian saya pada Gigamax, saya nak kata scam, okey, saya tak berani kata scam, tapi unsur-unsur scam tu memang ada. Unsur-unsur scammer adalah ada. Dengan berbagai-bagai apa nama ni, alasan, berbagai-bagai taktik, berbagai-bagai apa nama ni, prosedur, berbagai-bagai peraturan baru untuk menyusahkan, memang wujud itu semua. Memang itu semuanya wujud. Okey. Jadi itu sajalah sahabat-sahabat. Saya mohon maaf kalau mungkin ada salah silap dalam kata-kata saya. Memang ada masanya bila lah macam tadi, ada yang memang hajar biadab, memang bapak dia tak ajar dia kot. Tengah-tengah saya buat live, dia hantar je video lucah. Saya nak cari siapa dia tu, nak bawa report. Dia letakkan video orang tengah melakukan hubungan seks dalam live saya. Memang biadab, mak bapak dia tak ajar dia. Saya memang marah lah. Memang marah sebab itu memang bukan manusia lah. Yang syaitan, jin ataupun binatang lah. Minta maaf lah. Ini penutup saya agak kasar, tapi itu sepatutnya, memang patutlah dengan orang yang memang biadab, yang ajar macam tu, sepatutnya memang itulah yang sepatut mereka terima. Dan moga-moga Allah Ta'ala beri hidayah pada dia lah. Bukan saya nak doa supaya dia accident, mati, terbakar, tak. Supaya dia diberikan hidayah oleh Allah SWT, insafkan diri. Nak marah, direct marah lah. Marah, jangan buat ku hajar, tunjuk benda-benda yang apa nama ni, lucah macam tu. Dia kelayak ramai pula tu dalam group, dalam Zoom. Sebab tu bila Zoom tadi saya terpaksa apa nama ni, block pelajar, orang yang nak masuk dalam Zoom, saya terpaksa block. Saya off kan, saya block. Saya tak masukkan siapa-siapa. Saya tak approve sebab saya tak tahu siapa yang ada dalam grup. Jadi syaitan-syaitan tu ramai. Syaitan-syaitan daripada kalangan jin dan manusia ni ramai. Jadi sahabat-sahabat, betul saya akui, sahabat Alwi, biasa doktor dan sosmed memang betul. Saya setuju.
Okey, bagus. Okey, yalah. Memang tak ajar. Baguslah. Naufal kan, bapa awak memang ajar yang baik-baik lah. Cuma bapa saya pun sama Bapa saya pun dah mati dah pun. Okey. Alright. Okey, itu saja sahabat-sahabat untuk kita pada malam ni. Okey, kita doakan yang terbaik untuk sahabat-sahabat semua dan saya sekali lagi ucap juta terima kasih kepada sahabat-sahabat yang apa bersama pada malam ni. Yang mengutuk, yang mengkeji itu tak apalah, saya maafkan. Okey, saya tak nak simpan dalam hati sebab bodoh je lah. Simpan benda-benda yang sampah dalam otak kita, dia menyesakkan nafas kita kan. Jadi saya maafkan ya, saya maafkan yang menyumpah, yang hantar video lucah pun saya maafkan, tapi saya akan cuba carilah dengan melalui sebab saya kalau boleh dapatkan maklumat dia, kita akan buat laporan. Okey, insya-Allah kepada pihak yang berwajib lah supaya dia ambil tindakan. Kerana itu adalah satu kesalahan. Memiliki bahan-bahan lucah adalah satu kesalahan. Okey, dari sudut undang-undang, apatah lagi mempromosi, menyiarkan di khalayak ramai adalah satu kesalahan yang besar yang boleh diambil tindakan undang-undang. Okey, kita akan buat report polis. Nanti insya-Allah saya akan cari orang tu. Okey, dan dia ada rakaman, semua ada rakaman. Semua ada rakaman. Jadi kita akan ambil dia, kita akan ambil tindakan insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, itu saja. Mudah-mudahan perkongsian kita ada kebaikannya. Bagi sahabat yang masih lagi tak boleh menerima, terpulanglah. Okey, tapi bagi saya dah lakukan apa yang terbaik. Okey, Allahumma balagh, maknanya aku telah pun sampaikan. Allahumma syahad. Okey, Allah Taala yang menjadi saksilah. Okey, jadi itu saja sahabat-sahabat. Aku qauli hadza wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jumpa lagi, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang yang tinggalkan komen, sama ada yang baik tak baik, tidak ada masalah. Ini adalah catatan. Kalau sahabat-sahabat tak delete, mana dia akan kekal, dan itulah anda. Namanya kalau Muhammad Naufal Abdul Rahman, itulah nama Muhammad, itulah sikap dia, itulah perangai dia, itulah pribadinya. Biarlah orang tahu sampai akhir zaman insya-Allah. Biarlah dikekal, kasi saya tak akan delete. Saya tak akan delete supaya orang kenal siapa yang bernama sekian-sekian, itulah akhlak dia, itulah cara mak bapak dia didik dia. Okey, biarlah kita kekal kat situ. Yang Allah Taala tulis, yang malaikat tulis tu lain cerita. Ini yang manusia tulis, yang awak sendiri catatkan dalam sini. Okey, awak terimalah. Dia punya consequences-nya nanti. Tapi bukan saya doakan yang buruk. Okey, tapi kita minta yang terbaik insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa insya-Allah.